Rekod, okey, internet dia laju. Alright, baik. Saya mulakan taklimat kita petang ni lah. Assalamualaikum dan selamat petang. Suara Kak Wan tak jelas saya dengar. Yang lain dengar jelas tak? Jelas. Jelas tapi tak lantang seperti berdepan lah. Oh, tak lantang seperti berdepan. Saya tengok. Boleh setakat tu? Clear. Clear? Saya letak sampai hari ni. Boleh lah. Kurang jelas. Intan pun cakap kurang jelas. Jangan jauh sangat. Line tu. Line masing-masing. Line. Mula Cikgu Mustaqim kata mula. Saya pakai saya punya telinga saya ni lah. Tapi saya rasa dah habis buka dah. Saya try Kak. Pakai i5 tu. i5. Okey, Wan, suara Wan. Okey, dah habis dah dia punya speaker dekat saya punya earphone ni. Okey, kita boleh mula kot lah. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya harap kita boleh dengar dengan jelas dah kita punya taklimat pada petang ni. Okey, pertama sekali saya nak minta maaf sebab kita mulakan taklimat untuk PBK ni lewat sangat. Bukan lewat sangat sebab kita menunggu taklimat daripada BPL TV untuk disampaikan kepada semua KU, KP, KJPP, pengarah semalam daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Tapi daripada pukul 9 pagi tu bukan taklimat PBK. Suara lain clear, Wan tak clear. Cikgu macam mana tu? Taklimat PBK yang paling hujung sekali. Okey, taklimat semalam saya hadiri bersama Cikgu Saiful, Cikgu Syamsul Nizam, Cikgu Rama, siapa lagi? Kak Ana, Kak Silah kalau tak silap saya. Puan pengarah sendirilah. Okey. So saya nak kongsikan dengan tuan-puan bagaimanakah kita nak melaksanakan PBK bagi sesi ini. Okey, untuk yang pertama kali, untuk pengetahuan tuan-puan, kita negeri Kedah adalah negeri fasa 1. So bila negeri fasa 1 tak disyiharkan lagi sebagai negeri fasa 2, maknanya apa saja kita nak laksanakan adalah dalam talian. Okey, agak bermasalah tapi kita anggap adalah cabaran kepada kita untuk melaksanakan PBK inilah. Okay, sebenarnya pelaksanaan PBK ni laksana seperti macam kita laksanakan pada semester-semester yang lalu. Cuma masalah kita sekarang ni adalah kita tidak bersemuka dengan pelajar. Itu saja masalah kita. Maknanya PBK kita iaitu teori dan juga amali kita kena laksanakan secara dalam talian. Okay, itu yang pertama. Okey, yang kedua saya nak kongsikan maklumat-maklumat yang saya dapat petang semalam. Okey, saya mohonlah cikgu-cikgu Rama, Cikgu Saiful Bahari, Cikgu Syamsul Nizam dan beberapa orang lagi yang saya lupa nak sebut nama kat sini. Boleh berkongsi bersama apa yang kita dengar kalau saya terlepas pandang ataupun saya tertinggal maklumat untuk dikongsikan bersama dengan kawan-kawan pada petang ni. Okey, saya nak share skrin lah. Kalau nampak habang lah. Okey, boleh nampak slide tak? Boleh nampak slide tak? Boleh. Cantik lah nampak clear. Okey, Very clear. Okey, terima kasih Kak Anin. Sat. Okey, terus saya tertinggal barang. Baru nak baca dia punya teks kat saya ada note sikit, saya tertinggal. Okey, so untuk taklimat petang ni, kita ada beberapa maklumat yang saya ingin nak sampaikan. Yang pertama ialah berkaitan dengan takwim DVM terkini. Yang kedua, perancangan PBK, KV kita. Yang ketiga, gerak kerja. Yang keempat, tata cara pelaksanaan PBK. Yang kelima, arahan am. Okey, dalam arahan am ni apa yang kita perlu buat? Okey, saya akan terangkan dan seterusnya jadual peperiksaan semester 1 dan semester 3. Okey, last sekali ataupun ada dalam masa kita nak bincang semua maklumat ni, kita boleh
soal jawab lah, jangan cakap saya cakap seorang je. Kalau tuan-puan rasa ada perlu ditanya, tanyalah segera, jangan simpan. Sebab kita memerlukan pemahaman yang jelas berkaitan bagaimanakah kita nak melaksanakan PBK, terutama kita negeri fasa 1 ni yang menggunakan online ataupun secara talian 100%. Okey, pertama sekali saya nak tanya, soalan semua dapat dah kah? Ada tak yang tak dapat lagi soalan daripada KU atau KJ, KP ke? Belum diedarkan lagi Kak Wan. Tengah semak. Oh, belum diedarkan lagi. Dah lah Kak Wan tanya pasal soalan ni. Izan nak cakap sikit lah. Soalan ni Boleh. kami semak dan kami dapati soalan ni seperti soalan 2019. Oh, tak tahulah. Tak tahulah lah yang tu sebab kawan dapat daripada kawan bengkel yang lain pun minta tolong semak sekali kot sebab dengan kata dia pun sama juga. Kak Wan, 2019. Okey. Kak Wan apa? Tapi footer dan footer semua tu memang 2021 lah. Cuma soalan tu yang 2019. Alhamdulillah. yang KSK pun sama Kak Wan. Ya, KSK pun sama Kak Wan. Sama, Dan tapi kita dia tak ambil record tahun 2019 ada, 2018 pun ada. Oh, dia shuffle Tapi lah memang maksudnya. Tapi soalan memang sama sebiji, tak ada ubah. Ada biji. Alright. Cuma Cikgu Saiful, yang kita bincang hari tu kata soalan nama title salah tu kan? Cikgu Saiful? Ya. Saya dah dapat respon daripada BPL TV. Saya tak sempat lagi nak muat turun. Nanti saya muat turun untuk kertas Cikgu Saiful sahajalah. Itu machining teknologi kan Cikgu Saiful kan? Paper tu Cikgu Effendi. Cikgu Fendi punya title lah. Salah tak Dia apa. Nanti ubah saya tak salah ubah tajuk dulu. saja, salah nama modul saja. Baik. Saya pun saya pun bila tanya mereka lambat respon, saya pun lambat dah dapat jawapan. So nanti habis taklimat ni insya-Allah saya akan download semula tajuk yang muka surat hadapan yang baru dan serah kepada Cikgu Saiful dulu kot noh. So saya Boleh. Cikgu Saiful serah kepada Cikgu Fendi. Alright. Ya, baik. Dari segi soalan saya harap boleh serah dah kot kepada pensyarah-pensyarah sebab kita nak tengok terutamanya sekali berkaitan dengan soalan amali vocational ni sebab dia nak kena ubah aras. Nanti kita tengoklah bersama-sama macam mana kita nak tengok soalan. Alright, seterusnya. Okey, ini saya kongsikan takwim pengajian akademik vocational terutama bagi diploma lah. Saya tak mau pergi kepada SVM sebab kita bincang hari ini pada keadaan diploma. Okey, kita akan mulakan PBK khas ini pada kotak biru yang pertama bermula pada 20 hari bulan 9. Okey, bermula pada minggu ni lah tapi 20 hari bulan 9. Hari ini dah berapa? 23 hari bulan dah lewat. Sebab apa lewat? Sebab arahan yang dikeluarkan oleh BPL TV lewat. Soalan sepatutnya sampai kat saya dalam perancangan pada 6 hari bulan 9. So kita boleh laksanakan perubahan apa-apa aras daripada 6 hari bulan 9 disebabkan arahan daripada BPTV dan juga penyampaian maklumat tu lambat. So kita pun terlewat. Sebenarnya kita dah rugi 1 minggu. Dalam perancangannya PBK khas ini bermula pada 20 hari bulan 9. Tapi disebabkan kekangan taklimat lewat, so saya pindah untuk KV kita dan saya rasa kebanyakan KV akan bermula pada minggu hadapan lah. So dalam jadual saya ialah pada 27 hari bulan 9. Okey, yang kedua pada 4 hari bulan 10 sehingga 29, kalau kita 3 lah kan, 3 hari bulan 10 hingga 30 hari bulan 10. Okey, 4 hari bulan 10 hingga 30 hari bulan 10. Dia tulis kat situ dalam takwim ialah PDP 4 minggu. Dia sebenarnya kita pelaksanaan dekat KB ialah PB KAS Amali. PB KAS Amali. Tapi yang ni saya tak pasti Cikgu Rizal sama ada yang ni kita kena masuk ke PDPR ke tidak sebab ada KB yang pada fasa selain pada fasa 1 mereka dah bersemuka. So dia tak tulis kat sinilah PBK khas Amali. Saya pun tak tahu yang ni saya tak boleh nak jawab untuk SPDPR. Okey, untuk fasa selain pada fasa 1 pada 4 atau 3 hari bulan 10 mereka dah mula masuk ke KV untuk melaksanakan amali.
secara bersemuka lah. Cuma kita di negeri fasa 1 sahaja, sekiranya kita tak tukar pada negeri fasa 2 atau fasa seterusnya, kita akan kekal melaksanakan amali pada dalam keadaan dalam talian. Nah, tunggu tengoklah. Okay, jadi Cikgu Khairul ada tanya saya, Cikgu Wan, kalau kita daripada 4 hari bulan 10 tu dalam minggu ni atau minggu depan diarahkan tukar ke fasa 2. Adakah amali kita buat secara bersemuka? Ya, cikgu kena order barang. Order barang untuk melaksanakan amali secara bersemuka di bengkel ataupun di bilik-bilik peperiksaan yang bersesuaian lah. So yang tu kita kena rancang balik pelaksanaan amali sebab tak bagi clash lah, sebab semester 1 pun jalan amali, semester 3 pun jalan amali. Kalau bengkel kimpalan atau bengkel mesin menggunakan peralatan yang sama, kita kena susun balik semula dalam tempoh 4 minggu supaya dilaksanakan dengan lebih baik. Okey, seterusnya saya baca dulu untuk semester 1. Pada 1 hari bulan 11 sehingga 12 hari bulan 12 diberikan masa untuk penyelarasan PB 2 minggu. Yang ni jadi query semalam. Apa yang berlaku sebenarnya BPTV susun takwim ni untuk menyusun pada semester yang seterusnya. So dalam tempoh 1 hari bulan 11 sehingga 12 hari bulan 11 diberikan masa untuk pelajar ini bagi semester 1 membuat balik PB-PB yang tak lengkap selepas daripada masa PBK. Boleh faham ke perempuan? Maksudnya dalam 1 hari bulan 11 sehingga 12 hari bulan 11 ini kita akan laksanakan penyelarasan PB ni secara online. Tapi saya harap KV kita telah tamat lah pada 29 hari bulan 10 untuk sediakan semua maklumat data PB atau PBK lah. Nanti saya tunjukkan tarikh cadangan saya sebab kita takkan masuk ke, bukan takkan lah, kita mungkin akan ambil 2-3 hari sahaja dalam penyelarasan PB ni sebab saya yakin pensyarah kita dah lengkap buat PB, buat apa lagi kita nak kacau mereka. So kalau dah siap kita hantar saja data. So 1 hari bulan 11 hingga 12 hari bulan 11 kita pakai beberapa hari sahaja. Tapi kalau ada lagi pelajar yang tegar tak buat PB, nanti cikgu boleh PM saya lah, kita selesaikan cara bagaimana. Nah. Okey, seterusnya pada 15 hari bulan 11 sehingga 31 hari bulan 12, pelajar semester 1 akan dicutikan selama 7 minggu. 7 minggu. So lepas tu akan baru masuk kepada semester 2, tapi takwim untuk semester 2 tak diberikan semasa taklimat. Okey, untuk semester 3 daripada 20 hari bulan 9 sehingga 29 hari bulan 10 semua akan laksanakan PB teori dan PB amali. Okey, lepas tu 1 hari bulan 11 sehingga 5 hari bulan 11 kita akan cuti 1 minggu. Lepas cuti 1 minggu tu kita akan bawa masuk pelajar kepada semester 4 iaitu pada 8 hari bulan 11 sehingga 10 hari bulan 12 selama 5 minggu. Ini pun saya tak tahu lah, dia tulis kat situ PDPR. Kalau kata budak kita boleh bersemuka, mungkin masa tu kita dah boleh bersemuka sebab untuk budak-budak ni dah cucuk vaksin kan. Kalau kita digerakkan kepada negeri fasa 2, mungkin ada arahan bersemuka. Kalau tak ada, maksudnya kita akan kekal melakukan PB kita secara online. So maksudnya kalau cikgu-cikgu yang ajar diploma bagi semester 4 kena bersedia cuti seminggu tu, sediakan bahan dah. Kalau ada modul dalam tempoh seminggu tu lah nak sediakan modul nak serah kepada pelajar. Lepas pada semester 4 5 minggu, pelajar ini akan dicutikan selama 3 minggu iaitu bermula pada 13 hari bulan 12 sehingga 31 hari bulan 12. Okey, dia akan masuk kepada minggu yang ke-6 lah bagi semester 4. Okey, jelas setakat tu? Ada soalan? Ada soalan tak? Saya cakap seorang ke? Hello? Clear. Ada. Saya takut saya cakap seorang sebab saya tengok slide saja ni. Okey, terima kasih. So saya pindah pergi depan terusnya boleh tak? Boleh no? Okey. Okey, ini perancangan tarikh-tarikh yang akan dilaksanakan di KB kita lah.
So saya ada 8 tarikh yang saya nak kena ingat tapi tarikh dia sama sahaja. Okey, yang pertama penyerahan soalan. Saya dah sediakan penyerahan soalan pada 29. Saya harap KP dan KJ boleh semak bersama dengan pensyarah penyerahan soalan ni untuk persediaan awal. Lepas tu yang kedua taklimat BPTV bersama pengarah telah dilaksanakan 22 hari bulan hari tu. Nombor 3 taklimat kita hari ni iaitu pada 23 hari bulan 9. Okey, yang keempat lah. Okey, yang ni saya nak tekankan terutama bagi cikgu-cikgu atau pensyarah-pensyarah yang mengajar diploma yang kita nak ubah arah soalan. Ejaan salah, typing error, soalan ni SA dah. Soalan daripada aras P3 kepada aras P2. So ubah soalan nanti saya tunjuk slide yang seterusnya lah. So untuk pengesahan ubah arah soalan ni kita akan buat pengesahannya dalam mesyuarat jawatankuasa akademik iaitu dalam perancangan saya 28 hari bulan 9. Hari ni 23, 24, 25 dalam minggu depan. So kena serah awal supaya cikgu bersedia. Borang waiting tak sampai lagi sampai law kat saya tapi saya harap cikgu boleh sediakan kertas soalan ubah arah soalan. Ubah arah soalan daripada P3 kepada P2. Kenapa kena ubah? Kerana pelajar tidak boleh berada di bengkel dan juga menggunakan peralatan bengkel untuk buat jawapan bagi soalan-soalan yang berkaitan dengan bengkel. So soalan tu kena ubah supaya budak boleh menjawab. Okay, cara nak ubah nanti kita tengok soalan tapi soalan tu kena berpandukan jawapan apa yang kita nak. Supaya apa pemahaman pelajar nak kepada soalan tersebut. Okay, seterusnya. Wan, boleh nombor tanya? Boleh. Wan, untuk sains USC kimia tak organik USC 1112. Ya, USC 112. Okey, kami dah check soalan tu. Okey. Tapi ada beberapa pembetulan yang kita nak buat. Okey. Okey, dari segi susunan soalan, nombor soalan dan juga ayat dalam soalan tu lah. Kami dah hubung dengan Puan Hazilah di BPTV. So dia kata kalau dari segi tu kita boleh ubah lah. Tapi maksud soalan sama lah. Maksud soalan tu sama. So kita kan akan mulakan yang teori tu minggu depan dan mesyuarat jawatankuasa akademik tu 28 hari bulan. So sempat tak kita nak sahkan dulu lepas tu baru keluarkan ataupun kita boleh keluarkan soalan itu dengan pembetulan dahulu? Saya rasa kita buat dulu soalan, kita akan masuk kepada jawatankuasa akademik untuk pengesahan. Okay, sebab so kalau kita on dululah. Kita on dulu sebab kalau kita nak, saya sebab kita mula amali pada sepatutnya 4 hari bulan 10. Saya fokus kepada soalan amali lah yang ni nak ubah arah soalan. Saya tak fokus kepada kertas teori umum sebab yang ubah aras ni kepada ni pada vocational. So kalau Puan Mac kata dah berhubung dengan Puan Hazilah dan Puan Hazilah telah membenarkan, tapi dia tak perlu vetting soalan apa kan Cikgu Mac? Tak ada, kita hanya ubah sebab penomboran dia mengelirukan pelajar. Okey. Dan so, ayat-ayat dia pun ada yang mengelirukan pelajar lah. Okey. So maksudnya yang tu Puan Mac ubah tapi tak ubah maksud soalan untuk membantu pelajar menjawab saja kan? Ya. Okey, maksudnya yang tu tak payah vetting lah kan? Okey, so terus on yang mana Cikgu Mac dah ubah dan juga dah dipersetujui oleh pegawai, kita guna yang telah diubah sesuai, modify as long as dia punya masuk soalan sama. Tak apa. Okay. Alright, so yang kelima, semakan fasa 1 dan juga semakan fasa 2. Apa yang berlaku kat sini? Wan. Ya. Hari siapa ni? 20, Kak Ana. 28 hari bulan 9 tu. Hari Selasa tau Wan. Oh, saya silap hari ya. Saya buat berapa kali. So Wan nak 26 ke nak hari Ahad, yang mana satu? Saya nak 28. Okay, so hari tu ubahlah. Saya ubah. Hari 28 tu ialah pada hari Selasa Kak Ana. Yeah. Slide saya tak baiki. Tadi saya baiki, saya tak save kot. Okay, terima kasih Kak Ana. Okay, pengesahan ni kita akan buat dua-dua, semester 1 dan semester 3. Tapi nak ubah soalan borang vetting tu, saya dah tanya pegawai sampai lah tak sampai dekat saya. So tuan-puan adjust dulu kertas soalan tu menggunakan aras P3 kepada aras P2 yang bersesuaian.
tuan-puan boleh bincang bersama-sama. Sekiranya soal kita ada pairing sama-sama, kita boleh bincang lah supaya soalan tu boleh pelajar menjawab. Tapi dari segi rubrik tuan-puan guna rubrik yang sedia ada lah sebab dia hanya ubah soalan. Tapi kalau rubrik pun perlu ubah, so kita akan bentangkan dalam soalan, dalam borang vetting nanti. Tapi yang saya difahamkan jangan ubah dia punya maksud soalan. Maksud soalan tu sama. Alright. Okay, yang kelima, semakkan fasa 1 teori, semakkan fasa 2 amali. Ini pengarah yang mohon saya sediakan, iaitu kita buat pengesanan supaya pelajar kita punya pensyarah melaksanakan PBK ni secara online. Maksudnya dia nak buat semakan. KJ, KP akan terlibat, G4 akan terlibat. Maksudnya cikgu-cikgu pensyarah yang telah melaksanakan PBK ni kena sediakan evidence dia telah melaksanakan PBK ini. Mesti PBK nak macam mana? Nak printing ke apa ke, as long as kita ada benda yang kita semak dan juga markah dan juga apa sahaja yang merujuk kepada budak tu layak dapat markah tersebut. Sebab kita tak mahu ada isu cikgu tak buat PBK, duduk sengak buat tapi ada markah. So pengarah minta saya buat pengesanan, semakan teori, cikgu-cikgu di bawah unit atau cikgu-cikgu di bawah jabatan atau cikgu-cikgu di bawah ketua program tertentu melaksanakan atau tidak. So nanti saya bincang dengan KP dengan KJ bagaimanakah kita nak edarkan semakan tersebut. Tapi puan pengarah kata kat saya dia akan minta pick random mana-mana pensyarah yang melaksanakan PBK ni untuk serahkan evidence cikgu tersebut kepada dia. Dia tak tahu, dia tak pilih siapa-siapa, cuma dia pick random sahaja. So maknanya kita kena bersedialah kod-kod lah, kita ada nama kita yang disebut. Tu saya pun tak tahu untuk semakan fasa teori ni lah. Begitu juga dengan amali, tarikh akhir untuk semakan adalah 14 hari bulan 10 lah. Maksudnya tanda retah, janji ada markah, benda tu hanya nak pembuktian sahaja cikgu buat. Okey, saya tanya pengarah berapa skrip kita nak hantar kan? Kat dia kata kalau 30 orang lah kita hantar. Ada suara. Macam tu. Apa dia? Apa? Yang tadi apa? Siapa tadi? Siapa? Faham tak ni? Saya cakap seorang ke? Dengar. Hello. Okey, Wan. Ada. Dengar. Okey. Semakkan fasa 1 teori tu kan. 7 hari bulan 10 kan. Okay, Untuk tarik semester akhir. 1 dan 3. Yang ni bukan apa ni tarikh akhir ke? Tarikh akhir Tarikh akhir ataupun kita buat deadline lah, deadline maksudnya dalam 7 hari deadline bulan lah. 10 tu maksudnya pengarah boleh pick mana-mana pensyarah. yang ni hantar kepada pengarah lah yang ni. Kalau dia minta lah, kalau dia minta, okey. minta tak semestinya Kak Anim, minta cikgu lain pun boleh dia pick, cuma dia kata kat saya bersedia semua cikgu dan juga pensyarah PBK, dia akan pick random, dia nak tengok pembuktian pelaksanaan teori. So kena dengar dekat siapa? dia evidence. Ataupun saya problem. Apa dia? Saya yang lain dengar tak saya cakap? Okey, jelas. Yang tadi yang tak jelas tu siapa? Yang tak jelas tu Cikgu Anim kata dia dengar. Line tak clear. Saya perlu ulang dah. Line Line kot. Line tak clear. Line, saya Siapa clear yang je. dengar? Siapa dia? Tahu tu siapa yang cakap? Samsul tu, Cikgu Samsul kot. Cikgu Sari. Cikgu Syamsul Syamsul Bahari. Bahari. Okey, Cikgu Syamsul Bahari, Cikgu Khairusani ada tak? Ada tak tengok? Cikgu Kamarul Zaman Ismail ada tak? Kursus. Ada tak? Ten. Saya ada. Okey. Cikgu Samsul tu Cikgu atas Man, bukit. tolong Atas maklumkan. Atas bukit. Okey, tolong bagi tahu Cikgu Samsul Bahari. Pengarah akan pick random siapa yang buat PBK. Okey, teori pun dia akan ambil, amali pun akan ambil. Itu pengarah, tapi tugas ini bukan tugas kepada pengarah saja. Tugas ini akan juga diberikan kepada KP dan juga KJ dan juga KU lah. So nanti saya akan buat satu borang khas untuk
buat pengesanan PBK tu dilaksanakan atau tidak. Maksudnya kita kena jujur lah dilaksanakan atau tidak. Sebab ada isu KB lain lah. Saya tak mau sebut KB kita ke apa ke, KB lain lah. KB lain ada beberapa KB yang tak buat PBK ni buat markah timbang kilo. Tu masalah dia lah. So kita harap KB kita tak ada lah dilaksanakan ataupun melaksanakan PBK timbang kilo ni. Biarlah kita buat kerja secara berintegriti. Nah, alright. Nombor 7. Penghantaran data akhir EDOK saya rancang pada 2 hari bulan 11. Ini perancangan sahaja. Okey, perancangan ni boleh ubah lah. Kalau kata 2 hari bulan 11 ada lagi budak yang tak boleh hantar, kita akan pindah tarikh lah. Tapi nombor 7 dan nombor 8 ni saya akan bergantung kepada perubahan yang dibekalkan oleh BPL TV. Kalau BPL TV nak awal, saya akan hantar data awal. Tapi buat masa sekarang, mereka tak bagi lagi tarikh. Tapi saya putus untuk KB kita penghantaran KB EDOK untuk semester 1 pada 2 hari bulan 11, semester 3 pada 17 hari bulan 10. Tapi kalau ada cikgu yang bermasalah, kalau kata dia tak boleh buat PBK khas ini, sebaiknya pelajarnya tak capai internet ke, hilang daripada radar ke, kita kena pindah tarikh. So cikgu tu boleh maklumkan kepada saya lah. Nah, so saya open lah kalau kita nak pindah tarikh ni. Okey, untuk pengesahan data akademik bagi semester 1 pada 4 hari bulan 11, Khamis adalah 4 hari bulan 11, semester 3 pada 24 hari bulan 10. So ini adalah tentatif di KB kita lah, tak sama di tentatif di KB lain lah. Yang ni adalah untuk pergerakan KB kita sahaja. Alright. Ada soalan tak berkaitan perancangan tarikh? Tak ada Kono? Alright, so saya harap semua bersedialah bagi kertas untuk semakkan fasa 1 dan juga semakkan fasa 2. Bukan kita tak percaya kat kawan-kawan kita, tapi kita nak benda tu biarlah ada evidence dan juga benda tu dibuat. Takut ada yang bagi soalan tak buat pun. Nah, alright. Seterusnya, yang ni nampak kelabu sikit. Ini adalah pergerakan yang saya share bersama KJ, KP dan KU dalam grup kami PBK. Yang ni saya ada ubah sikit tapi tak ada apa yang berbeza. Ini saya pindah tadi kepada perancangan tarikh saja. Ini saya tak mau bincang lah sebab ini terlalu detail lah. Ini untuk peringatan saya saja. Okey, yang ni kes pelaporan data ini pun tak final. Puan Salwana semalam masa dia pembentangan tarikh data semalam, internet dia problem. Tapi yang dirancang dia macam ni lah, tapi kita tak boleh stick kepada tarikh dia sebab dia kata ada tarikh yang baru. So pelaporan data ni kita tunggu yang final daripada BPL TV lah. Okey, saya terus masuk kepada tata cara pelaksanaan garis panduan, pentaksiran dan penilaian secara dalam talian lah. Okey, boleh nak? Alright, seterusnya. Okey, yang pertama sekali, slide yang diberikan adalah garis panduan yang telah dibekalkan kepada kita bermula daripada 2016, 2021, panduan pentaksiran dan perturunan kesan khas yang kita buat sesi yang lalu yang saya telah bagi taklimat. Yang terbaru yang hari ini iaitu garis panduan pentaksiran dan penilaian khas dalam talian 2021. So yang kita nak bincang ni yang terbarulah garis panduan pentaksiran dan penilaian dalam talian. Okey, kenapa PB teori ini dilaksanakan dalam talian? Ini adalah berdasarkan pelan pemulihan negara lah yang saya sebut tadi lah. Negara kita ada fasa 1, fasa 2, fasa 3. So kita kena juga melaksanakan peperiksaan ni secara dalam talian tapi kita namakan dia PBK khas sebab kita punya konsep adalah konsep semester. Untuk naik ke semester yang baru, pelajar kena ada result, ada keputusan. Kalau tak ada keputusan, pelajar tak boleh naik semester baru. So BPTV kena buat juga kita pernah melaksanakan. Tak kira dalam keadaan manapun, bersemuka ke, tak bersemuka ke, dan juga kita boleh buat dalam talian. Okey, tenaga pelajar di kolej vokasional perlu melaksanakan PB khas teori ataupun amali secara dalam talian bagi memastikan pembelajaran dapat dicapai. Maksudnya kita ukurlah pemahaman ataupun pengetahuan pelajar sepanjang PB kita laksanakan kepada PBK lah untuk mendapat satu result yang pasti apa pelajar kita faham sepanjang semester ini.
Okey, yang ketiga, flexibility pelaksanaan pentaksiran adalah berdasarkan garis panduan. Okey, semua flexibility yang saya akan bincangkan sebentar lagi, dia telah digariskan advisory note-nya pada advisory note 5 2021 dan pada 17 Ogos 2021, maksudnya telah diluluskan lah. Maksudnya pelaksanaan kita ni secara dalam talian adalah diluluskan. Okey, yang ni tak ada apa sangat. Yang ni dia baca sahaja. Cuma saya nak baca kotak yang ketiga, mula daripada kotak biru, kotak merah, kotak purple. Okey, PPT. Saya pun tak tahu, dan yang saya tahu dia sebut KB lah, PPT Pusat Pertaulihan kot. Mesti memastikan kesahan, kebolehpercayaan dan keadilan dipatuhi semasa penilaian dilaksanakan. So, bila kita melaksanakan walaupun Pusat Pemberian Tinggi. Pusat Pemberian Tinggi. Terima kasih. Saya Pusat tak ingat tadi. Pemberi Pendidikan Tinggi Pemberi Pendidikan Tinggi mesti memastikan aspek kesahan, kebolehpercayaan dan keadilan dipatuhi semasa penilaian dilaksanakan. So yang tu saja saya rasa perlu ditekankan dalam kita punya pelaksanaan. Kalau cikgu berintegriti, tak ada masalah. Kalau cikgu tak berintegriti, tu yang masalah. Saya harap kawan-kawan kita, saya rasa semua kita dah lama kerja, kita boleh buat, kita dah boleh kenal macam mana kita nak kerja. Cuma saya nak tekankan aspek kesahan, kebolehpercayaan dan keadilan semasa penilaian dilaksanakan. Okey, seterusnya yang kotak biru ujung sekali. Jawatankuasa akademik memutuskan sebarang perubahan berlaku dalam keperluan khas. Yang tadilah keperluan khas adalah mengubah arah soalan. Atau apa-apa yang perlu dibincangkan, kita akan bincang dalam keputusannya dalam Jawatankuasa Akademik College. Sebab apa saja keputusan, dia akan memberi kesan kepada KV dan juga soal jawab kita bersama MBOT dan juga MQA lah, sebab kita nak dapat akreditasi. So kita tak boleh buat sesuka hati kita, supaya kita nak dapat CJ tu, biarlah kita buat satu rule yang sesuai dengan mereka punya advisory note lah, MQA ataupun MBOT. Okey, seterusnya peperiksaan khas teori ini terbahagi kepada 3. Yang pertama, pentaksiran dan penilaian dalam talian. Yang kedua, pentaksiran dan penilaian dibawa pulang. Okey, saya akan terangkan macam mana dibawa pulang sekejap lagi. Okey, yang ketiga adalah pentaksiran penilaian alternatif. Okey, alternatif ni lebih kepada peperiksaan berasaskan amali. Okey, seterusnya. Okey, ada 2 jenis kaedah dalam talian. Okey, cikgu dengar betul-betul yang ni. Cikgu tak faham, cikgu tanya. Okey, yang pertama istilah dia segera synchronize. Okey, pertama nama dia synchronize. Yang kedua nama dia tidak segera unsynchronize. Synchronize tu maksudnya tak bersegera. Segera ni macam mana? Dia kata dilaksanakan secara bersemuka dalam talian di mana-mana lokasi dalam masa yang nyata dan perlu dijalankan secara serentak. Secara serentak ni maksudnya cikgu kata kat budak nak mula pukul 9, 30 orang. 30 orang akan jalan serentak pukul 9 sampai pukul 12. Contoh serentak. Maksudnya tak ada masalah. So jalan sekali. Maksudnya budak akan hantar dalam tempoh yang telah cikgu berikan. Tu nama dia segera. Yang ni cikgu boleh putuskan sendirilah. Bukan saya putuskan. Cikgu boleh putuskan sendiri. Sebab cikgu yang boleh mengenali pelajar-pelajar cikgu bagaimana. Kalau kata cikgu kata 30 orang, boleh jalan segera. 30 orang 2 jam. Jalan segera dalam tempoh 2 jam. Plus minus masalah teknikal, 30 minit lagi, budak semua boleh hantar sekali. Tak ada masalah. So kita boleh pakai term untuk segera. Okey, jelas? Boleh? Boleh tak? Ada soalan tak? Sengak semua, saya cakap seorang. Okey. Alright. Tidak segera. Okey, tidak segera maksudnya cikgu boleh menggunakan tidak segera ni. Okey, kaedah yang dilaksanakan secara tidak bersemuka di mana-mana lokasi pada bila-bila masa dalam tempoh dan hari yang sama. Cikgu dengar hari yang sama. Sebab tu saya buat jadual, saya blok setiap hari tu satu paper saja. Tapi saya tak bagi masa. Ada cikgu PM saya, kenapa tak bagi masa? Sebab bila kita buat dalam talian ni, cikgu boleh buat bila-bila masa bersama pelajar. Cikgu boleh pilih masa. Cikgu nak mula pukul 10, pukul 10. Cikgu nak mula pukul 2 petang, 2 petang. Tapi
Pemakluman kepada pelaksanaan tu kena maklum kepada pelajar. Okey, tak segerak ni macam mana? Ha? Okey, Boleh. tambah sikit yang Tambah tak segerak sikit. tu kan. Boleh. Okey. Yang tak segerak yang dia yang semalam lah dimaklumkan boleh. jika ada di kalangan pelajar yang bekerja. Pelajar yang bekerja tu jadi mungkin kita bincang pelajar time mana dia orang free. Buatkan satu kumpulan untuk grup tu. Ya. Okey, macam ni lah cikgu nak memudahkan cikgu. Terima kasih Cikgu Saiful. Cikgu kata cikgu kena pasti pelajar cikgu dalam 3 kumpulan. Contoh, 3 kumpulan. Kumpulan pertama 10 orang boleh melaksanakan daripada pukul 9 pagi sampai pukul 11. Tak kerja, tak ada apa, tak buat apa tapi dia boleh laksana. Okey, masalah yang kedua, kumpulan yang kedua, budak tak boleh pi masa yang pertama tadi, fasa yang pertama sebab pelajar masa pertama tu kena pi vaksin. Contohlah dia tak boleh buat exam tu, dia kena pi vaksin. Ataupun dia ada masalah internet, ataupun dia ada masalah-masalah yang tak boleh apa-apa saja yang tak boleh dihalang lah. Saya pun tak pasti apa masalah tak dihalang lah. Yang tadi yang call saya tadi, Cikgu Fazilah, dia call saya ada seorang pelajar dia kena pi vaksin. Katalah cikgu mula pukul 10 pagi. Budak tu duduk kat tempat vaksin, macam mana dia nak periksa? So cikgu kena ambil maklum, cikgu kena tanya budak cikgu, okay, masa bila kamu boleh buat? Tapi cikgu tak boleh buka. Buka tu masalah kat kita. Cikgu boleh bagi time frame dia kat dia. Saya bagi kat kamu 2 pilihan atau 3 pilihan. Contoh 8 sampai pukul 10, 2 jam. Plus minus masalah internet, teknikal semua. Diberi selama 30 minit lah, nak upload ke apa 30 minit. So 2 jam setengah. Okay, 8 sampai 10.30 fasa pertama, grup pertama. Grup kedua, contoh pukul 11 sampai pukul 11, 12, 1, 1.30. Grup kedua. Okay, grup kedua. Okay, ada grup ketiga, siang dia kerja. Dia nak bantu keluarga dia, masalah sekarang ni fasa COVID, mak bapak tak sihat ke apa, dia terpaksa juga kerja. So malam saja dia boleh buat untuk PBK online ni. So malam lah cikgu bagi peluang kat dia. Tapi cikgu kena pastikan masa untuk semua pelajar tu adalah sama sebab kita kena faham, kita kena adil semua pelajar. Tapi dari segi budi bicara mungkinlah kita boleh fikir sebab kita kenal budak kita. Boleh macam tu? Boleh faham tak cikgu? Semua sengap saya cakap seorang. Faham. Boleh lah. Faham. Okay. Faham. Good. Alhamdulillah. Teruskan Wan. Jelas, clear. Ni tak faham angkat tangan tu ataupun tanya tu Rina. Saya suka. Okay. Saya nak dengar suara Kak Silah bunyi dah. Dengar. Okey. Jelas. Alright, good. Okay, seterusnya pentaksiran bawa pulang. Okay, pentaksiran bawa pulang ni bagi pelajar-pelajar yang tak capai langsung internet dia. Tak capai langsung internet dia. Internet ni macam contoh tak payah pergi Sabah Sarawak lah. Kita dekat sini pun, kat Sik pun ataupun Kuala Ketir pun ada yang tak dapat internet. Okay, kalau kata budak tu masalah internet memang kita tahu dia keluarga susah lah apa semua. Tapi dia boleh bawa pulang kertas soalan. Tanpa pengawasan dalam tempoh 24 jam. Tuan-puan boleh printing keluar bagi kat dia. Dalam tempoh 24 jam kena hantar balik mail kat kita. Tapi tak ada seorang pun tanya saya, boleh open book ke tak boleh open book? Tak ada seorang pun tanya saya. Ada soalan tu? Soalan dibenarkan. Okey, boleh buka buku yang tuan-puan rasa sesuai nak buka. Tak ada masalah. Budak dibenarkan untuk akses buku, open book test. Kalau dia nak buka internet, cari maklumat dalam internet pun boleh. So kita tak mandatorikan sebab kita pun faham. Bila kita secara online ni, budak boleh tak nampak depan mata. Budak boleh buka. So dibenarkan untuk open book test. Tak ada masalah. Okay? Buka pun tak boleh jawab kan? Buka pun tak boleh jawab. Buka pun tak boleh jawab. Sign lah. Kak Ania ke Kak Anim? Kak Anim lah. Kak Anim. InsyaAllah boleh. Lepas era. Lepas tahu dah buka. Okay. Pentaksiran bawa pulang boleh, tuan-puan boleh cetak keluar bagi kat budak kita, tapi kita kenal lah budak kita macam mana. Tapi saya tak mau ada isu bila bagi kertas soalan ni kita nak mudah kat kita, budak tangkap gambar, benda tu terapung kat udara. Saya tak mau sebab kita kalau boleh kita lah jagalah integriti kita. Sebab masa cerita dia semua soalan satu Malaysia sama. Dia boleh floating kat mana-mana.
Kalau boleh kita kawal lah. Kalau tak luar kawalan kita, apa boleh kita buat. Alright, seterusnya pentaksiran alternatif. Okey, yang ni cerita ni. Okey, pentaksiran alternatif ni lebih kepada amali lah. Kalau kata cikgu boleh buat, macam kita mungkin, saya beri contoh amali masakan. Okey, budak boleh buat berdasarkan soalan yang diberikan secara video, secara kerja projek, secara folio. Tapi kita mesti berpandukan arahan dalam kertas soalan tersebut. Tapi kalau budak kita kimpalan dengan mesin ataupun budak komputer kita, saya tak tahulah nak buat kerja projek macam mana. Sebab mesin tu kena ada dekat bengkel sahaja, tapi kerja projek mungkin tak boleh buat. Folio, boleh juga buat folio, buat soalan-soalan budak tu present dalam folio. So janji dengan budak hantar folio, kita semak dengan folio. Tapi rubrik mesti berdasarkan rubrik yang dibekalkan oleh BPTV lah. Persembahan Untuk Wan, Ya. kejap. Untuk mesin dan kimpalan, itulah tadi disarankan. Kalau sekiranya banyak kan amali kan. Ya, Amali jadi dia ubah arah saja kepada P2 lah. boleh. Nampak Yalah. contoh yang bagi tu. Betul. Saya cuba bagi satu lagi alternatif lah. Kalau kata cikgu tak mau ubah kertas soalan, kalau macam contoh kita mungkin tak terlibat. Kalau geng-geng yang SP2, yang masakan tu mungkin terlibat. Dia boleh buat persembahan video. Boleh masak, boleh apa-apalah yang mereka boleh sesuai. Kita mungkin ubah kertas arah soalan lah. Tapi dibenarkan jugalah untuk cikgu buat pentaksiran alternatif ni lah. Saya tak block terus. Kod-kod adalah cikgu kita, cikgu Saiful ada idea nak buat kerja projek berdasarkan kertas soalan pun boleh, tak ada masalah. Okay, kalau kita nak ubah aras pun boleh, tak ada masalah. So benda ni dia ikut kreativiti cikgu nak buat macam mana. Tapi dalam kita punya kawalan. Okay nak? Boleh saya gerak? Ada lagi soalan tak? Guna link YouTube pun boleh, dibenarkan. Berdasarkan tu kan. Boleh. Pemerhatian and then jawab. Boleh. Wan, nak tanya Ya. kalau lukisan kita bagi kertas projek tu boleh kot? Lukisan kertas projek. Kertas projek A3, A4. Ya. Kertas projek. Tapi lukisan ni apa nama? Lukisan cikgu? Lukisan kejuruteraan. Lukisan kejuruteraan berdasarkan soalan budak boleh lukis kat rumah kan. Ya. Dan boleh tangkap gambar hantar main kat kita kan. Ya. Boleh buat kerja projek boleh. Boleh sebab macam Cikgu Kamrul Zaman pun kata kat saya dia tak boleh ubah arah soalan sebab dia pun lukisan juga dia kata kat saya. Saya tak ubah arah soalan, saya tak ubah pakai soalan tu je. Tapi Ya, boleh. Budak boleh buat di rumah. Saya buat, ambil gambar letak kat saya. Boleh Cikgu Burhan. Cikgu Burhan tak ada. Cikgu Basir, boleh. Boleh nak? Ada soalan lagi tak yang tak faham pergerakan kita? Wen. Ya. Yang kita nak pilih kita nak pilih kaedah pelaksanaan tu, kita boleh campur lah, maksudnya katalah 3 kumpulan kita ambil kaedah tidak segerak. Kata seorang belajar tu kita ambil kaedah pentaksiran bawa pulang. Boleh lah kita campurkan. Boleh. Okey. Boleh. Tu je kan. Saya ni point. Okey lagi? Wan. Ya, Megala. Untuk soalan atas talian, soalan tu macam mana kita nak hantar kepada budak? Adakah kita perlu tukar kepada Google Form ataupun kita hantar dalam begitu sahaja? Kalau yang tu kita kena guna Classroom lah kot. Boleh, Google Classroom boleh you nak hantar. Boleh hantar dengan WhatsApp pun boleh. You nak buat grup Telegram pun boleh. You nak guna apa lagi platform? Email pun boleh. You nak buat video record cakap you pun boleh. Macam-macam boleh Mac. As long as budak boleh terima soalan. Boleh saya cakap macam tu? Boleh, betul. Boleh. Okey. So nak terima pun macam mana? Nanti saya akan masuk kepada yang tu lebih kepada arahan Saadi saya akan bagi. Yang ni saya nak buat kaedah dulu macam mana kita nak laksanakan saja. Cara nak sampaikan tu macam saya sebut tadilah, kita boleh hantar dengan email, kita boleh guna Google Classroom, kita boleh guna WhatsApp, boleh Telegram. Kalau yang tak boleh kan, ada sampai tahap telefon pelajar. Yang minta daripada Sabah Sarawak pun ada, tak dapat call, ada telefon dekat rumah panjang tu satu saja. So cikgu nak akses macam internet tak ada masuk sampai ke dalam. Cikgu hanya boleh telefon saja. Telefon daripada sekolah bagi tahu kat budak, mungkin perlu menyalinlah soalan tu. Itu je lah. Sebab kita tak ada lah sampai tahap tu insya-Allah.
Right. Puan. Nak tanya. Siapa ni? Saya, Burhan. Cikgu Burhan. Saya dah Cikgu Saiful dah beritahu. Okey. Penilaian amali kita tu, kita boleh buat macam kita buat SKM. Kan? Tapi kalau Kita boleh buat cikgu, boleh. ya. Kan? Maknanya kita buat supaya budak buat dalam bentuk penerangan. Kan? Bukti dia nak buat macam mana cikgu? Bukti dia kan macam contoh dia kan, macam yang lepas dia pecahkan pada 3 bahagian. Bahagian A dia bagi tentang senarai peralatan yang akan digunakan untuk buat kerja amali tersebut. Kan? Yang kedua pula langkah-langkah kerja, terangkan langkah-langkah kerja untuk buat amali tersebut. Kan? Yang Betul, ketiga, perubahan aras tu. Itulah pada P2 tu yang dikatakan. Saya lebih suka daripada P3 turun kepada P2 lah. Ya. Tapi kena ada pembuktian apa yang cikgu buat. Kalau kata cikgu saya lebih suka yang janganlah sampai tahap telefon cikgu sebab kita ada internet. Dah. Kita suruh dia tulis lah. Yang tu saya dah dengar tu. Itulah saya kata kalau budak terang kan, maknanya budak kita bagi masa amali 2 jam. Sat dengar ni. Kita bagi masa 2 jam. Kan? Kita bagi soalan. Kemudian kita minta budak jawab 3 soalan utama tu. 3 bahagian utama. Bahagian pertama A tu terangkan peralatan dan bahan yang akan digunakan untuk kerja amali tu. Okey. Tu bahagian A. Bahagian B pula terangkan langkah-langkah kerja untuk menyiapkan kerja amali. Okey, apa saja cikgu nak tukar arah soalan tu kena berpandukan soalan yang dibekalkan. Betul lah. Soalan cikgu tak boleh buat tapi berdasarkan soalan tu lah. Soalan kita bagi soalan tu dia tak boleh hands on, kita suruh dia terangkan. Ya, boleh. Sagi saya tunjuk contoh cikgu. Ada contoh tu sagi. Boleh. As long as benda tu diubah kepada budak boleh menjawab lah cerita dia. Boleh. Mana budak boleh menjawab. Menerangkan terasa jawapan. Ya. Lepas tu dalam dah habis 2 jam, kita extra lagi setengah jam untuk depa hantar dekat kita. Boleh. Maksudnya Cikgu Burhan dah faham. Okey, satu lagi. Saya yang timbul soalan. Okay, terima kasih Cikgu Burhan. Ada lagi tak? Tak ada. Okey, tak apa. Lagi saya bagi contoh. Semasa contoh tu Cikgu Burhan boleh terang ataupun Cikgu Burhan tak faham, Cikgu Burhan beritahu saya lagi sekali atau kita kongsi bersama. Boleh? Sebab saya akan tunjuk carta pie tu daripada P3 kepada P2 perkataan mana boleh guna pakai. Boleh Cikgu Burhan Boleh tak? Okey. Satu lagi soalan. Ni ditanya secara grup lah dalam saya punya grup. Boleh tak kita buat secara pecahan? Maksudnya pecahan bahagian A dan juga pecahan bahagian B. Contohnya ada soalan tu. Satu dalam kertas soalan tu ada 2 jenis bahagian. Bahagian A dan juga bahagian B. Cikgu katalah cikgu tak membuat serentak 2 jam. Cikgu nak pecah sejam pun boleh, tak ada masalah. Tapi sejam cikgu jangan langgar tak jadual kawan-kawan kita yang lain. Sebab jadual tu saya dah blok 1 hari 1 paper. So masa dalam tempoh 24 jam, mula daripada pukul 8 sampai ke malam sebelum esok hari tu cikgu punya masa. Kalau cikgu langgar jadual orang lain, maksudnya budak tu kena jawab 2 kertas periksa. Saya harap tak berlaku lah. Kecuali kes-kes khas. Kes-kes khas ni macam mana? Budak yang hilang daripada radar, saat ada tak ada internet tu cerita lain. Yang tu boleh maklum kepada saya lah. Kes-kes khas. Maksudnya hari pertama dia ada. Lepas tu dia kena keluar pula esoknya baru nak hantar masuk terima. Tu cerita lain. Tapi kita mungkin lah. Kalau ada, beritahu kat saya. Boleh tak? Boleh kita teruskan dengan slide seterusnya? Ada soalan lagi tak berkaitan ni? Boleh. Teruskan. Ada tak lagi? Tak ada soalan dah? Okey, saya nak tanya. Siapa Tata? Saya lah nama tak ada. Tak ada. Saya buka slide ni. Present saya niat suara. Okey, kita buat Samsul. Syamsul Bahari. Okey, kalau kita nak waktu exam tu kita buat 25 orang sekaligus boleh ke dalam grup WhatsApp? Boleh. Boleh. Kita bagi sebab soalan saya amali tu dia berkaitan dengan timpalan kan.
kita ambil tajuk tu, kita bagi link YouTube berkaitan dengan tajuk tu. Kemudian soalan macam Cikgu Boan yang bagi cadangan tu. Ya, boleh. Cikgu ubah arah soalan supaya budak boleh menjawab. Janji benda tu ada evidence sahaja. Nah, evidence saja. Cikgu nak print ke, cara nak kumpul ke, cikgu nak simpankan benda tu dalam satu folder, tak mau print pun tak apa. Saya tanya dulu. Saya pun tak pastilah bos nak secara printing ke ataupun dalam bentuk folder ke apa. Kalau cikgu simpan dalam satu folder tak ada masalah, tapi benda tu nak kena tanda lah. Tanda online pun boleh lah ni kan. Okay nah. So itu yang cikgu cakap tadi tu, maksudnya kita bergerak secara segerak lah, serentak semua 25 orang budak. Tapi masa survey yang budak tak ada data tu kan. Itu kata ada berapa orang, 14 orang yang tak ada data tu. Okay, so cikgu kena pasti pelajar tersebut, cikgu boleh buat secara tak segerak. Cikgu boleh buat masa tak segera, atau cikgu kata dia tak boleh langsung internet. Saya rasa tak ada lah sampai teruk sangat internet dia kot, cuma dia tak boleh nak online saja kot. Saya cikgu boleh buat cara pentaksiran bawa pulang. So pilih ikut kesesuaian pelajar tersebut. Boleh cikgu? Itulah bawa pulang tu sekejap lagi terapung kat udara macam mana? Kena hantar balik mai. Dan dia ada aku janji, nanti saya akan tunjuk borang aku janji. Budak pun aku janji juga? Ya, ada. Dia saya dekat ujung lagi saya tunjuk kat cikgu. Okey, beres. Aku janjilah kalau benda tu bocor ke apa, dia kena bertanggungjawab sebab kita dah bagi budak tu dah jawab. Jangan bocorkan dengan apa-apa. Kalau dia buat juga, dia kira kesalahan dia. Suruh dia orang hantar aku email lah. Boleh. Jawapan tu. Boleh. Saya terbuka kepada cikgu. Cara nak terima, cara nak hantar, cara nak apa saja cikgu nak buat, ikut platform yang cikgu mudah dengan pelajar. Tu je istilah dia. Mudah dengan pelajar. Cikgu nak guna Telegram boleh, cikgu nak guna WhatsApp voice boleh. Cikgu nak cakap dengan mereka kan, nak bagi arahan baru WhatsApp voice. So nanti kalau ada kes, kita gunakan sebagai WhatsApp voice tu lah sebagai pembuktian. Nah? Alright, boleh? Okay. Okey, ni. Tapi nak untuk pembuktian WhatsApp voice tu payah sikit nak bubur dalam evidence tu payah sikit lah. Dah, WhatsApp voice ni maksudnya cikgu bagi arahan. Cikgu bagi arahan. Boleh, guna WhatsApp voice boleh bagi arahan. Tak payahlah kita. Cikgu boleh buat WhatsApp voice boleh, cikgu nak buat Google Meet dulu sebelum pemula exam pun boleh. Cikgu nak rekod boleh, cikgu nak cakap kan. Lepas tu cikgu rekod, lepas tu cikgu hantar pun boleh. As long as cikgu bagi maklumat. Nah? Alright, boleh saya teruskan? Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, terima kasih kepada yang rajin bertanya sebab kita bila tanya tu maksudnya kita nak tahu cara. Alright lah. Yang ni saya bagi contoh tadi berkaitan dengan pelaksanaan tidak segera, calon X, calon Y, calon Z. Okay, so bagi calon X dia mula 8.30 sampai 10.30. Okay, dia tak ada masalah. So 25 orang boleh mula fasa pertama. Bagi calon Y, dia hanya boleh jawab sebab dia pergi vaksin bermula daripada contohlah saya bagi dia bagi pukul 9 kan. Kita mulalah pukul 11 kat dia sampai pukul 1. Contoh calon Z pula, katalah dia pergi kerja siang, malam dia free. So kita bagilah masa tempoh dia waktu malam. So kita kena ikut budi bicara kita jugalah. Tapi kita kenalah budak kita. Kalau budak yang balok liat tu, tipu banyak tu, kita kena bagi penegasan lah. Kamu kena jawab kumpulan ni. So maknanya sekarang ni bagi calon-calon kita ni, kita kena kenal pastilah kita buat survey awal. Lah. So kita nak letak di mana-mana fasa ataupun mana-mana waktu kita buat survey awal. Alright, boleh nak? Okey, seterusnya. Okey, ni saya sediakan semester 1 punya peperiksaan. Ada 2 jenis peperiksaan iaitu teori dan juga amali. Okey, saya nak tanya, ada masalah tak berkaitan dengan jadual ni? Ada pertindihan tak? Ataupun ada nak ubah tak? Buat masa sekarang ni saya ada bincang dengan KP, KU dengan KJ secara bersemuka dengan Cikgu Rama dengan Cikgu Syamsul. So kami dah putuskan untuk 1 hari 1 retah lah. Tapi jadual ni adalah kita saja. Dia tak seragam satu Malaysia. Kita sahaja. So jadual ni kita saja. So ada apa-apa nak komen tak jadual ni? Tin. Bagi horn. Ada apa-apa nak komen tak? Kawan, untuk KPD kita orang dah double check
clash kan cikgu yang banyak tu. PPD amali ke teori Liza? Teori. DKA. Teori dan amali lah. Kita orang dah double check. Tarikh-tarikh tu tak ada clash. Alright, good. Thank you. DKB? Cikgu Aini ada clash? Cikgu Aini? Ya. Ada clash tak untuk program DKB? Setakat ni yang tengok tak ada clash lagi lah. Okey, boleh budak disampaikan kot dah. Jadual ni disampaikan dah. Alright, DMA Cikgu Saiful? Ada tak? Okey, clear. Cantik, good. Cikgu Karosani? Dia katanya ada taklimat sekarang dengan Cikgu Kamaruzzaman. Okey, untuk cikgu vocational bagi DMB, teknologi kimpalan. Intan, saya tengok dia masuk tadi. Intan? Farhana? Mereka ni dengar ke tak ni? Ten. Siapa lagi yang ada? Saya SEM 3. Oh, Kak Ana SEM 3. Intan SEM 1 tak? Intan SEM 1 lah. Intan? Saya ada, SEM 3. Ada nak komen jadual? Dia jawab okey tu dalam message. Okey, dia jawab okey, tak mau jawab dengan saya. Okey, untuk tak clear kot dia tadi. Okey, untuk Wan. Ya. Pengurusan kewangan ni diambil oleh semua pelajar ke ataupun MPI saja? Ada tak pengurusan kewangan DKB sahaja? Komputer lah. Yes. Okey. Then okey. Alright, terima kasih Mac. Okey, untuk lain Cikgu Rama? Saya punya untuk umum, okey-kah Cikgu Rama yang ni kita bincang? So far tak ada orang yang complain clash lah. Alright, thank you. So far okey. So saya takut ketah-ketah yang tertentu yang ambil macam Cikgu Mac cakap tadi bertindan. So far okey pengurusan kewangan diambil oleh DKB saja kan? Only one program. Okey. Wan. Ya. Saya nak cakap saya Leong Saya ada ajar UMC dan UMT matematik lah. Okey. So UMC matematik komputeran. Dan UMT juga. Okey. Kedua-dua pada hari yang sama. Alright. Tapi kertas dia berlainan. Boleh. Okey, macam masalah sekarang Cikgu Leong kena ada jaga 2 kertas 1 hari lah maksudnya. Okey, Cikgu Leong boleh buat macam ni lah, 2 fasa. Okey, Cikgu Leong nak kontrol satu kelas, katalah Cikgu Leong bagi matematik komputeran DKA mula pukul 8 sampai pukul 10. Contoh. Lepas tu Cikgu Leong juga kalau kata juga matematik teknologi DMA atau DMB, Cikgu Leong boleh mula pada pukul 2. So Cikgu Leong bagi time frame supaya menyenangkan Cikgu Leong. Boleh? Okey. Satu lagi, kalau Cikgu Leong bermasalah dengan pelajar-pelajar yang tak ada internet tu, Cikgu Leong buat satu grup asing mengumpulkan DKA dengan matematik komputeran dan juga matematik teknologi satu grup. Letak asing kat mereka. Yang bermasalah letak satu grup fasa yang lain. Yang boleh serentak jalan ikut masa Cikgu Leong buat. Okey, yang saya faham itu jikalau pada waktu malam pun boleh jugalah. Sebab boleh. Malam itu dia tak ada exam lagi. Exam yang paper lain lah. Boleh, Cikgu Leong saja bagi time frame kat dia, pastikan dia hantar dalam time frame yang Cikgu Leong bagi. Okey. Thank you. Yang lain, ada tak masalah berkaitan dengan jadual, pengurusan macam mana nak buat? Saya harap okey kot. Okey ni Wan, nak tanya sikit. Boleh. Contoh macam contoh saya kena 7 hari bulan 10 kan. 7 hari bulan 10, paper apa? Amali Technical drawing. Technical drawing semester 1, okey. Kemudian kita dah bagi masa kat mereka sampai hari itulah. Kalau mereka macam contoh 2-3 orang tak hantar juga kan. Ya. Apa tindakan kita? Cikgu kena maklumkan siap-siap kata tak hantar, markah kosong. Dan dia untuk PBK ni dia tak ada repeat lah. PBK ni dia tak ada repeat sebab konsep PBK dia menggunakan pentaksiran berterusan, budak mesti lulus. Budak daripada pemahaman PBL TV dia tidak akan ada pelajar yang gagal. Kecuali yang memang tak mau masuk langsung dan memang tegar tak masuk buku kosong, dia repeat untuk paper yang akan ditawarkan semula.
Okey, baik. Terima kasih. Alright. Okey. Okey, ini adalah jadual semester 3. Jadual semester 3 saya hanya bagi 2 hari untuk ujian lisan bahasa Arab dan juga bahasa Mandarin sahaja untuk 2 hari sebab dia ada 2 kelas untuk Ustazah Suhaibatul ke Ustazah Suhaibah? Suhaibah. Suhaibah. Ustazah Suhaibah boleh buat hari Isnin dan hari Selasa pada 4 hari bulan 10 dan juga 5 hari bulan 10 berlangsung selama 2 hari lah untuk ujian lisan sebab Cikgu Ustazah Suhaibah nak call atau Cikgu Ustazah Suhaibah boleh buat Google Meet pun boleh, tak ada masalah. Google Meet. Google Meet nak dia tunjuk. kena personal lah. Tapi dia kena personal. Google Meet Boleh. dia group. Cikgu nak buat kiranya link tu Cikgu Ustazah buat satu bagi time frame dia masuk. Contohnya kata 8 sampai pukul 8.30 Ali bin Abu. So Ali bin Abu saja masuk. Tapi link yang sama lah, tak ada masalah. Kalau kita video call, contoh boleh. Video call, dalam masa pukul 8 hingga sampai malam lah kira, saya sentiasa kontak mereka lah seorang-seorang. Boleh. Sampai habis 40 orang tu. Kira Ustazah boleh buat 2 hari lah. Ustazah bahagilah kelas A, kelas apa. Ustazah ajak DMA ke DMB? Kimpalan mesin lah. Kimpalan mesin. Apa? Kira kimpalan mesin. Dua-dua kelas tu Ustazah buat 1 hari 1 lah. 48 orang. Semua 48 orang lah. 1 hari 1. Ujian lisan. Kalau kata dalam masa 2 hari tu tak dapat capai kata. Tak dapat capai. Okey, Ustazah boleh kontak pelajar pada masa bila dia nak buat ujian lisan Ustazah? Selepas hari Selasa tu maksudnya. Contohlah dia cuba dah dalam masa 2 hari tiba-tiba ada kangan itu ini. Betul. Kita cuba waktu lain. Bila masa sahaja yang mengganggu exam lain lah. Ustazah kena tanya dia ada paper apa nak buat. Takut dia clash ada dengan paper lain. Paper lain. Tapi Ustazah buat list dulu. Ustazah buat list dulu, Kak Eba buat list dulu. Masa sekian-sekian nama sekian-sekian. Tapi budak akan komplain. Katalah budak Ali bin Abu ni dia tak boleh masuk slot yang pertama. Ustazah, saya kena pergi vaksin. Ustazah kena pindahlah slot lain kat dia. Boleh kot noh? Memang kena data kena powerful lah. Data kena powerful lah. Kena data kayangan. Alright. Okay, ujian lisan bahasa Cina tak ada masalah kot noh Cheng? Ada, okey boleh. Boleh buat noh? Okay, Cheng insyaAllah boleh buat, tak ada masalah. Okay, paper yang lain ada nak komplain? Tak ada kot noh? Saya rasa jelas kot noh? Alright. Soalan pun sama jugalah. Sama yang dibekalkan kepada semua KJ dan KP. Okay, seterusnya. Yang ni saya tak mau cerita lah. Ni sama saja pergerakannya. Cuma dia bagi ayat dekat sini. Pentaksiran dan penilaian siaran talian segera dilaksanakan secara buka buku atau tidak buka buku. Ikut arahan cikgu nak bagi macam mana. Cikgu kata nak boleh buka buku. Tapi dalam masa tempoh tersebut sajalah. Bukan masa lajak masa. Nah? Alright, seterusnya. Yang ni adalah bentuk-bentuk soalan. Tapi boleh juga yang bawah warna hijau ni mengelakkan penipuan semasa PB. Pihak KB boleh menyesuaikan set soalan yang berbeza melalui susunan secara rawak atau penggunaan data yang berbeza yang perlu disahkan oleh Jawatankuasa Akademik. Yang ni buat dulu, kita sah kemudian. Kalau kata matematik nak ubah dia punya calculation punya numbering kan, cikgu boleh ubah calculate tapi dia punya konsep cara nak kira sama. Boleh sebab kita nak elakkan daripada peniruan semasa melakukan peperiksaan lah, lebih kurang peperiksaan atas talian lah. So apa sahaja yang cikgu rasa difikirkan sesuai, yang mana kita nak test budak kita supaya budak kita berpengetahuan. Okay? Saya tak mau dengar, saya buka istilah tak mau dengar, saya tak mau dengar sampai tahap budak mai bagi tahu kat saya, cikgu ada cikgu sekian-sekian, macam mana tak dapat 100, cikgu tu bagi skema kat kami jawab. Tu saya tak mendengar. Sebab ada KV yang dah berlaku PBK SEM lepas. Yang tu sampai ke peringkat DPLTV lah. KV mana saya tak mau sebut. Sebab ada benda tu berlaku, harap bukan daripada KV kita lah. Dan memang bukan dari KV kita pun sebenarnya. Alright, yang ni tata cara pengurusan. Pelaksanaan 1, 2, 3, 4, 5 ni saya semua cerita dah. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Akademik untuk pentaksiran ni lebih kurang kita tak minitkan sahaja tapi saya dah taklimatkan. Menyelaras dan menyuruskan tata cara prosedur ni setengah saya bagi. Yang ketiga taklimat ni sekarang ni
Menyediakan senarai kehadiran. Okey, senarai kehadiran dia bagi letak di bawah ketua program. So saya tak mau membebankan ketua program. So saya kata senarai kehadiran pelajar pensyarah yang akan uruskan sendiri. So pensyarah boleh ambil daripada Adobe yang 11 hari tu ataupun cikgu memang dah ada senarai kehadiran untuk buat PBK. So secara senarai kehadiran ni tak akan disediakan oleh ketua program. Masing-masing pensyarah akan uruskan sendiri. Okay, yang kelima, memastikan borang akwa murid. Ni saya akan tunjukkan hujung sekali lagi. Okey, yang ni adalah amali yang boleh dilaksanakan dengan menurunkan aras. So kita ada domain psikomotor P1, P2, P3, P4. Okey, saya pergi yang tak nampak. Okey, ni saya ambil dari internet sebentar tadi. So kita boleh ubah aras. Ubah aras ni nak tengok kat mana cikgu? Tengok dekat JSU cikgu. Dia guna P berapa? Semua saya dah hantar kat ketua program. Ketua program dan juga KJ. Dalam tu semua ada JSU. Amalinya, teorinya semua ada JSU. Cikgu tengok dekat P3. Dekat mana dia duduk P3, cikgu kena ubah istilah kepada P2. Okey, dia guna istilah kalau P3, menyalin, menjejaki, mengikuti, memberi respon, memberi tindak balas. Cikgu boleh guna istilah kepada P2, iaitu memulakan, mempamerkan, menghuraikan, memindahkan, meneruskan, memberikan istilah-istilah pada paras P2. Maksudnya P3. Okay, tengok contoh aras kestomologi yang diberikan. Ini contoh sajalah. Okay, yang ni soalan amali dia kata, seorang pelanggan telah datang ke salon anda kerana ingin menurunkan berat badan beliau. Sebagai juruterapi, anda dikehendaki menentukan rawatan badan yang sesuai kepada pelanggan tersebut, melengkapkan borang konsultasi. Membuat rawatan ini adalah soalan dalam amali. Kepada paras P2, so ubah soalan tersebut kepada pelajar boleh menjawab. Okay, soalan yang sama, tapi tengok senarai A. Senaraikan bahan yang diperlukan untuk melakukan rawatan. Okey. B. Huraikan langkah-langkah kerja untuk melakukan rawatan. C. Nyatakan langkah keselamatan yang perlu dipatuhi oleh juru kecantikan. Okey. Ubah soalan kepada aras pelajar boleh menjawab. So istilah yang cikgu guna pada paras ni lah. Istilah tu. Sebab dia ada sampai paras P1. So cikgu tak boleh lah guna aras P1. Menerangkan, mengesankan, membezakan. Ini paras pengetahuan. Cikgu hanya boleh pergi kepada paras P2 saja. Menggunakan istilah-istilah yang diberikan pada paras domain psikomotor P2. Memulakan, mempamerkan, menghuraikan, memindahkan, meneruskan. As long as ubah soalan kepada paras P2 lah. Okay, untuk pengesahan paras P3 kepada paras P2 ni akan disahkan oleh ketua program, ketua jabatan dan seterusnya TPA kalau tak silap saya, borang tu tak sampai saya. Semua aras ni akan dibawa kepada jawatankuasa akademik ya. Okay, jawatankuasa akademik. Kita akan mula buat pengesahan ubah aras ni pada 28 hari bulan 9. So 28 hari bulan 9 semua KJ iaitu cikgu Syamsul Nizam dan juga Cikgu Kamarul Zaman kena membentangkan soalan-soalan yang telah diubah aras. Nanti saya akan bagi satu lampiran isi borang tersebut, siapa yang buat, kenapa kena ubah, apa yang berkaitan, soalan nombor berapa, semua dia ada dalam borang tersebut. Tapi borang tu tak sampai lagi kat saya hari ni. Okey, ni contoh soalan bioteknologi. So dia guna istilah yang lain lah. Ini adalah soalan paras P3 atau paras P4 dalam dia punya CO dia. Calon dikehendaki melakukan aktiviti berikut. Sekian. So pelajar ubah pada paras P2. Calon dikehendaki mengkaji, menyediakan. Okay, pelajar dia mengulakan istilah-istilah yang sesuai pada paras P2. Okay, ini contoh aras soalan penurunan bagi mekanisasi agro. Okay. Ni tengok saja. Cikgu tak payah tengok pada soalan orang. Kita tak terlibat dengan mekanisasi agro. Tapi dia bagi contoh penurunan soalan. Ini adalah teknologi automotif. Ini adalah teknologi automotif. Okay. Yang cikgu kata tadi, Cikgu Samsul Bahari kot. Dia kata kat saya tadi menggunakan
video simulasi. Bolehlah. Dia kata sini, calon dikehendaki mengkaji dengan teliti video simulasi yang dibekalkan, menyediakan laporan amali mengandungi perkara-perkara berikut A, B, C, D. Tapi soalan yang dibina pada aras P2 mesti berpandukan soalan pada paras P3. Soalan yang sama ditanya tapi cara atau bentuk yang berbeza lah. Okey, selesai kat situ. Ada soalan tak? Ada nak tanya tak? Assalamualaikum. Tintin, petang ni. Kau apa jam saya? Cikgu Cheng, saya lupa. Wan. Ya. Wan. Ya. Macam mereka turun arah ni, P3 kepada P2 ni. Rubrik tak payah ubah kan rubrik? Rubrik markah Markah tak payah ubah. Markah kekal yang sama. Sama kan? Ya, markah kekal yang sama. Okey, Cikgu Cheng boleh blast kehadiran dalam grup dah blast ke? Dalam Google Meet kita? Cikgu Cheng? Dia dah bagi ke? Link kehadiran? Ada. Baru bagi. Ada. Baru bagi. Okey, satu lagi Kuan integrity tu Cheng dah bagi? Ada 2 saya bagi. Sekejap. Tak apa. Okey. Sekejap. Tadi ada Cikgu Man tanya pasal perubahan pada rubrik kan? Rubrik ni bergantung pada kita punya soalan penilaian tu lah. Kita kena buat rubrik kita tu. Kita ikut aras P2 yang kita buat tadi tu. Yang kita ubah soalan tu. Macam markah tu dia berdasarkan soalan. Markah tu tetap akan dapat jumlah markah yang sama lah bila total semua tu. Betul Cikgu Saiful. Memang. Ya, nampak jelas kan tu. Jelas no? Jawapan dia tu. Ubah bentuk soalan. Jadi rubrik tu mesti pecahan dia pun bergantung pada berapa item. Berapa item ada 5 item. Ya, betul. Lepas tu cikgu punya jawapan tu, rubrik yang cikgu ubah tu kepada jawapan yang boleh ditanda lah. Maksud cikgu. Ya. Cikgu ubah soalan kan. Kita ambil yang asal tu sebab kita dah ubah dia punya aras tu kan. Boleh. Maksudnya cikgu kena bina pula jawapan kepada soalan yang cikgu ubah tu. Ya, yang tu. Bukan setakat ubah aras soalan dan juga cikgu kena ubah dia punya skema jawapan. Tapi gantung pada kita lah soalan kita nak buat tu. Ya, mesti berpandukan soalan yang dibekalkan. Itu saja. Dia akan ada 3 tempat berubah tu Wan. Kertas soalan, peraturan pemarkahan, dengan rubrik. Ada 3. Betul. Tapi markah mesti sama dengan markah tu sebab kita jumlah dia akan sama. Ya, sebab kita nak masukkan ke dalam Adobe tu jumlah markah mesti sama. Katalah markah PA ni PBK khas ni 40 kan. So markah tu mesti sampai 40. Kira ada kerja lebih sikit lah. Dan semua perubahan ni, semua cikgu buat ni kan. Okey, cikgu kena lampirkan satu hantar email kepada saya nanti sebab saya nak kena post semua perubahan soalan ni ke BPL TV sebagai pembuktian bersama dengan minit mesyuarat. Katalah cikgu dah tukar aras. Okay, dia nak bukti. Dia nak borang waiting. Dia nak semua yang apa yang cikgu buat tu. Saya kena hantar benda tu recorded dan simpan satu kat jabatan saya untuk persediaan M-Board. Saya nak benda tu direkodkan. Dan juga cikgu simpanlah satu dalam cikgu punya TP kah? Teaching portfolio, bukan teaching portfolio, yang course file kah? Course file cikgu tu simpan satu, bagi satu kat KP untuk dia nak prepare untuk M-Board nanti. Simpan dekat cikgu punya course, cikgu punya TP. Kalau kata orang mai check. So ketua program sila pastikan dapat satu salinan soalan yang diubah arah ini bersama rubrik, bersama soalan permarkahan dan saya akan bagikan arahan ubah aras ni kepada semua ketua program supaya kita ada simpanan nanti nak M-Board. Yang terdekat ni apa? KPD ke? KPD dengan KSK? Betul ke? Liza bila? Tak tahu lagi. Bagi sekali lagi link kehadiran ni. Saya tak sempat nak ni. Tolong bagi Sat, Cikgu Cheng link kehadiran. Alright. Okey, arahan. Saya boleh pergi terus kepada arahan pentaksiran berterusan.
Yang ni saya akan share bersama nanti. Kalau kata kita nak buat grup, saya akan share dalam grup sebab tak semua cikgu yang terlibat. Saya akan sediakan satu grup nanti untuk cikgu-cikgu yang terlibat dengan PBK ni, satu link Telegram insya-Allah untuk kita kongsi bersama apa yang kita dah buat. Alright? So arahan pentaksiran yang ni yang saya share bersama dengan KP, KJ dalam grup PBK hari tu. Okey. Macam mana nak perbesar tak tahu. Boleh nampak tak dengan jelas? Nampak tak? Nampak boleh, tak? Wan, boleh. Okay, terima kasih Kak Anim. Alright, seterusnya arahan peperiksaan dalam talian. Ni saya akan share bersama dengan pensyarah kelas juga. Okey, arahan am yang pertama, jadual waktu peperiksaan. Saya silap tulis peperiksaan, dia sebenarnya PBK. Nanti saya edit balik. Pensyarah calon ataupun pelajar perlu mengambil perhatian berikut. Tarikh pelaksanaan masing-masing yang telah dibekalkan dalam jadual yang saya sediakan. Waktu pelaksanaan secara umumnya adalah 1 hari, kertas peperiksaan 1 saja. Saya dah blok hari. Yang kedua, yang ketiga, sebarang perpindahan waktu perlu maklumkan kepada saya. Contoh katalah kita tak tahu apa yang nak berlaku kat kita, aksiden ke, sakit ke, apa ke, sekiranya cikgu tak boleh nak laksanakan pada hari tersebut. Cikgu ada kekangan kematian ke, cikgu ada apa-apa sebab kita tak boleh nak fokus buat. Cikgu maklumkan kepada saya sebab saya nak ubah jadual tu balik dan juga kita kena maklum kepada pelajar. Sebab kita kena bina jadual baru. Okey, kalau ada kekangan yang tak boleh dielakkan kematian waris ke, ada masalah kesihatan ke, tu cikgu kena maklumkan kepada saya sebab saya nak kena rekod benda tu Alright, pelajar dibenarkan untuk melaksanakan pelaksanaan luar tarikh peperiksaan. Pelajar dibenarkan luar tarikh peperiksaan sekiranya pelajar tu ada masalah kesihatan. Contoh, kalau kata dia sakit, dia aksiden, kalau berpanjangan tak boleh jawab, kalau boleh jawab tak apa. Kalau dia pengsan, dia koma, tak boleh jawab, yang tu cerita lain lah, itu minta mohon tangguh. Tapi kalau hari dia sakit tu, dia masa dia buat PBK ni, dia demam, dia batuk, dia tak sihat, sila pastikan anak pelajar cikgu tunjukkan bukti sijil sakit, rekod benda tu Yang kedua, masalah teknikal capaian internet semasa PBK berlangsung. Katakanlah dia masalah memang betul-betul, memang masalah betul lah. So cikgu kena maklum benda ni sebab kita tak boleh lah nak penalti buh markah kosong terus kepada pelajar kita disebabkan oleh masalah teknikal pelajar tersebut. Okay, kita tak boleh penalti budak kita sebab dia memang sakit, dia memang demam. So cikgu tak boleh bubuh markah kosong kat dia. So kita kena buat budi bicara lah. Kesian kat budak kita. So kalau dia memang cikgu letak kosong, maknanya cikgu tahu dia memang budak yang bermasalah. Okay, tindakan pensyarah, apa yang nak berlaku masa hari peperiksaan. Okay, saya akan kongsikan nanti. Okay, cikgu kena maklumkan sehari sebelum tarikh pelaksanaan PB. Contoh 27 hari bulan ni, siapa punya paper 27 hari bulan ni saya pun tak ingat lah. Okay, cikgu kena maklum kepada pelajar bila cikgu nak buat. Katalah cikgu dah buat pukul 8, masa tu cikgu maklum kepada pelajar juga masalah-masalah pelajar yang tak boleh. Contoh, cikgu saya esok hari tarikh 27 ni saya kena pi vaksin. Contohlah, itu memang dia kena pi, dia tak pi bahaya pula kat dia. So cikgu buatlah justifikasi, bincang dengan dia. Tapi cikgu tak boleh tak maklumkan kepada pelajar. Cikgu kena bertindak maklumkan kepada pelajar supaya pelajar bersedia. Okey, yang kedua, cikgu kena maklumkan masa pelaksanaan PBK plus minus masa teknikal 30 hingga 40 minit. Tambahan diberi masa tambahan. Cikgu tak boleh lepaskan pelajar sampai hang mula pukul 8 hang nak hantar masa bila pun tak apa. Tak boleh cikgu Cikgu kena bagi time frame kat dia. Cikgu bagi time frame. Katalah soalan tu dilaksanakan dalam tempoh 2 jam. So cikgu bagi tempoh masa plus 30 minit hingga 40 minit untuk budak settlekan benda tu hantar. So cikgu tak boleh lepaskan terus dalam masa 24 jam. So kita bagi adil semua kepada pelajar.
Okey, jangka masa pelaksanaan 2 jam setengah cikgu kena bagi tahu. Kehadiran pelajar direkodkan. Cara nak edarkan. Okey, ni yang Cikgu Mac tanya tadi. Cikgu Mac ikut platform yang bersesuaian. Cikgu Mac nak guna Classroom ke, Telegram ke, WhatsApp ke, email ke, Telegram macam Cikgu Tazah kata tadi, apa nama, Telegram, voice apa benda tu, voice call, pun boleh, tak ada masalah. Alright, cara kutip. So cikgu kena bagi tahu cara kutip macam mana. Cikgu nak bagi tahu kat budak. Okey, budak hampa hantar semua Google Classroom. Kena hantar ke Telegram, kena hantar ke WhatsApp. So bagi satu platform yang dia boleh hantar kat cikgu. Kalau kata soalan tu dihantar balik dalam tempoh 24 jam, maksudnya cikgu kena bagi tahu kat dia esok dia ambil pukul berapa. Maksudnya masing-masing kena berurusan lah dengan pelajar masing-masing. Okey, maklumkan juga pada pelajar, tiada unsur peniruan di antara pelajar berlaku. Sekiranya berlaku unsur peniruan di antara pelajar, pensyarah perlu melaporkan kepada JPP untuk laporan dalam jadwal akademik untuk tindakan seterusnya. Nak tiru senang je. Kita cikgu kita tahu, budak jawapan sama. Ali bin Abu pergi ke sekolah. Lagi jawapan yang kedua, orang yang kedua, Ali bin Abu pergi ke sekolah. Budak yang sama, berbeza jawapan yang sama. Kita tahu benda tu dah ditiru. So kalau ada benda tu ditiru dan cikgu detect meniru, cikgu kena buat laporan lah. Nanti saya dia akan borang laporan dan cikgu boleh maklumkan kepada saya sebab benda tu saya akan bawa kepada jawatankuasa akademik lah. Sebab kita kena putus. Sebab cikgu kena maklumkan kalau saya suka cikgu type benda ni sebagai pembuktian cikgu dah maklumkan sekian tarikh dan juga tidak boleh meniru. Kalau meniru maksudnya ada tindakan lah. Okey, nombor 8, cikgu boleh memaklumkan kepada pelajar bahan rujukan perlu atau tak perlu semasa menjawab PBK. Kalau cikgu tak perlu jawab, tengok buku ni sekian, boleh, tak ada masalah. So boleh kena habaq kat budak. Nah? Kak Wai. Ya. Atas tadi point nombor 7 tu. Kalau lah kita bagi budak buka buku kan. Kalau dah jawapan dalam buku, kalau dalam jawapan dalam buku tu dia tulis boleh vocational 19 1. Budak A pun akan jawab yang tu juga, budak B pun akan jawab yang tu juga. Iza, kalau kata daripada nombor 1 sampai lah nombor 20, budak tu jawab benda yang sama, A, B, C, kita boleh detect budak tu tiru. Taklah semua, tapi kalau jawapan tu memang asal dalam buku tu boleh SP1, budak tu pun jawab SP1, kita tak penalti lah. Tapi dalam soalan 1 sampai nombor 20 tu, tak mungkin budak tu jawab jawapan copy and paste. Faham tak? Okay. So daripada 1 tu, tak 1, 2, 3 tu mungkin lah kita jawapan dia fix. Mungkin sama. Mungkin sama, tapi tak mungkin sampai 20 sama. Tak? Alright. Kalau buat esei, kalau nak karang laporan, takkan laporan daripada Ali bin Abu pergi ke sekolah, orang A, Ali bin Abu, laporan mesti tak sama, laporan mesti berbeza. Tak? Ya kan? Right, seterusnya tindakan calon. Yang ni saya akan blast juga kepada grup kelas nanti, suruh hantar kepada cikgu kelas. Okey. Kalau sama macam mana? Dia takkan sama. Kecuali budak tu meniru. Atau, ada lagi satu atau. Satu lagi atau, cikgu bagi skema bagi jawab. Tu je. Alright, dia takkan sama. Kalau laporan mesti tak sama. So kita jagalah integriti kita, sama-sama kita sebab kita sama-sama cikgu. Kalau kita boleh laksanakan dengan terbaik, insya-Allah rezeki kita pun berkat. Okey nah? Seterusnya, tindakan pelajar, yang ni saya akan blast kepada pelajar, hadir menjawab PBK mengikut arahan pensyarah, memahami arahan pensyarah. Yang ketiga, memaklumkan kekangan PBK atas talian dan pensyarah boleh menggunakan budi bicara. Yang ni budak kena rujuk kepada pensyarah. Kita tak boleh fix ataupun kita tak boleh penalti budak, hang tak boleh jawab talian, hang markah kosong. Tak boleh lah cikgu sebab saya dah bagi cara-cara yang berlainan untuk cikgu uruskan pelajar tersebut. So kita kena sayang anak murid kita ni macam manalah kita sayang anak kita. Anak kita nak dapat markah elok, kita pun harap anak murid kita pun dapat markah elok. InsyaAllah saya yakin semua cikgu SP1 sangat berdedikasi dan sangat berkomitmen untuk menguruskan kita punya
apa saja kerja buat kita di KB. Saya kenal kawan-kawan saya lah. Sebab saya dah agak lama di KB, insya-Allah kita yakinlah apa yang boleh dibuat oleh pensyarah kita. Okey, nombor 4, calon mesti merekod pada jawapan skrip. Yang ni pun cikgu boleh habaq kat anak murid cikgu, tulis nama, nombor kad pengenalan, pasport tak payahlah. Kelas mana, lepas tu kod kertas dan nama kertas. Alright, so yang ni kita nak rekod ni supaya kita nak tanda markah. Arahan ketika berada dalam peperiksaan. Pengendalian peperiksaan atas talian dikehendaki calon atau pelajar melakukan disiplin seperti berikut. Yang ni pelajar diarahkan sekian lah. Okey, menerima atau merujuk apa juga buku, risalah atau gambar, apa-apa dokumen daripada sesiapa kecuali yang dibenarkan oleh pemeriksa. Pemeriksa ni cikgu lah. Cikgu kata nasi bungkus. Nasi bungkus. Nasi bungkus. Saiful Bahari. Lepas tu yang kedua, berhubung di antara satu sama lain dalam apa jua cara. Dia masih bungkus dah awal-awal. Bungkus apa? Pukul 3. Lapak tak makan lagi. Lapak nak makan lagi. Saya ni puasa hari ni. Okey, menjawab atau menduduki peperiksaan luar tempoh masa yang ditetapkan. Yang ni tak boleh lah nak cikgu tak boleh ni habaq kat anak murid, tak boleh luar kata tempoh kecuali yang telah kita buat runding cara. Pelajar kumpulan A, jawab kumpulan A. Kumpulan A tak mau jawab, ada sekok 2 masalah, dia jawab pukul 2-3 pagi sebab dia duduk mingkem 2-3 pagi, dia hantar kat kita 2-3 pagi. Cikgu penalti kat dia. Sebab cikgu dah habang kat dia, cikgu kamu kena jawab dalam masa yang saya dah tetapkan. Bukan daripada tempoh luar yang saya tetapkan. Okay? Okay, setelah baca kalian jelaskan. Ni pelajar ni kena jawab sekian-sekian lah. Ini arahan cikgu lah untuk memudahkan cikgu untuk menanda retah. Okay, menyempurnakan peperiksaan dalam tempoh yang diberikan, mematuhi segala arahan. Okay, selepas tamat. Wan. Ya, siapa? Ni Rama here. Rama, okay. Okay, nak tanya tentang pelajar atau calon hendaklah memastikan butir-butir kehadiran pada skrip jawapan. So cukup ke sekadar mereka isi nama pelajar, kad pengenalan tu semua sebagai bukti yang mereka hadir, atau kena keluarkan satu lagi borang kehadiran yang mereka kena upload apa-apa ke? Cikgu boleh buat Google Form sendiri. Boleh buat Google Form sendiri yang cikgu bukti. Saya cuma nak benda tu direkod. Sebab saya confused dalam taklimat semalam, bahagian jaminan kualiti dia suruh kita pastikan pelajar hantar dokumen sokongan seperti kad pengenalan dengan slip peperiksaan. Tapi kalau kita dalam talian, leceh jugalah kan? Saya rasa yang tu dia confused dengan periksa bersemuka lah. Kalau bersemuka memang kita kena letak IC dengan kita punya slip masuk periksa. Ya. So kalau sekadar mereka tulis atas kertas tu sahaja, memang type nama dengan kad pengenalan, I rasa boleh terima lah, no? Saya rasa terus kepada skrip jawapan calon pun boleh, Rama, sebagai bukti kehadiran. Pelajar menulis nama, kad pengenalan, kelas apa, kod kertas apa, nama kertas apa dekat depan atas atas sekali buku maklumat dia semua, means itu dia punya kehadiran tu pembuktian sebagai evidence dia hadir pun okey dah. Boleh dah. Kecuali pelajar yang tak hadir, as long as you kena cari juga, kalau dia tak mau jawab, you record nanti masa kita buat pengesahan ataupun you report kat saya, pelajar ini tidak mahu menjawab apa-apa jawapan. Cikgu, kalau kata budak tu dia sendiri buat pengakuan, dia tak mau jawab, cikgu kena bagi dia tulis satu ayat. Satu ayat, saya tidak mahu menjawab apa-apa jawapan dalam PBK. Suruh dia tanda tangan, tangkap gambar main hantar. Sebab yang tu bukti pembuktian kata dia yang tak mau jawab. Sebab bukan kita buat markah kosong ataupun markah T kepada pelajar tersebut. Cikgu dah usaha cari dah. Tapi dia, saya call habaq kata tak mau jawab. Itu cikgu kena bukti. Cikgu kena buat pembuktian. Nah, boleh macam tu? Okay, thank you.
Thank you Rama for asking. Thank you untuk remind I semalam. I dah lupa. Sebab terlalu banyak sangat benda masuk. Okay. Habis dah. Okay. Lepas tamat arahan ni. Okay. Calon hendaklah berhenti menjawab, menghantar tugasan, apa-apa saja kaedah yang ditentukan oleh pensyarah. Berhubung dengan pensyarah sekiranya menggagal hantar tugasan disebabkan oleh masalah internet, komputer, capaian atau sebagainya. So kita kena ada runding bicara yang agak besar sekarang. So kita kenal budak kita, budak yang baik dan juga bermasalah dari segi internet, kita kena ada budi bicara. Budak yang malas tegar, banyak akal, kita pun kenal budak kita. So kita kena bagi satu penegasan kat dia, hang tak buat markah kosong, hang tak buat hang gagal, hang tak buat hang tak dapat diploma. So kita kena bagi keadaan yang bersesuaian dengan pelajar kita. Aduan mengenai peperiksaan. Jika terdapat ni bukan pendapat, saya typing error salah. Terdapat pensyarah atau pemeriksa dalam waktu peperiksaan timbul keadaan yang tidak dilaksanakan tidak adil kepada calon atau tidak melaksanakan PBK. Tidak adil ni macam mana? Ada pelajar yang cikgu sayang, cikgu hantar skema kat dia bagi markah 100%, budak bagi duit kad dakang RM100. Ada dulu zaman saya belajar ada macam tu. So kalau kata benda tu berlaku, saya harap tak berlakulah. Kalau ada, pelajar boleh report kepada Timbalan Pengarah Akademik, jabatan saya lah, dan juga mana-mana ketua jabatan yang berkaitan. Atau saya buat survey ataupun pengarah buat survey, tanya cikgu ni buat tak PBK, kata dia tak buat, yang tu kita kena cari sampai ke mana yang sepatutnya lah. Dan saya harap tak ada lah sampai macam tu sekali lah. Alright lah? Okay, tamat berkaitan dengan arahan peperiksaan. Nanti saya edit sikit typing error beberapa ni. Saya akan sediakan satu medium Telegram untuk share bersama cikgu. Slide ini pun saya akan sharekan bersama cikgu. Alright, satu lagi saya nak share kepada cikgu adalah pelajar yang nak menjawab dalam saya tak tahu benda tu. Saya copy dah tadi. Borang Aqua pelajar. Okay. Baik, kamu buka pula dah. Sekejap. Okay, ni borang akuan pelajar. Nanti saya kongsikan bersama cikgu. Untuk cikgu guna pakai dalam setiap kali PBK cikgu laksanakan. Angka giliran ni mungkin budak tak ingat, tapi cikgu boleh search bagi dari EDOC. Saya dah blast tu EDOC. Cikgu dah, saya rasa semua dah dapat EDOC. Kalau angka giliran ni cikgu boleh dapatkan daripada EDOC. Nama program, nama khusus yang sedang berlangsung cikgu nak buat, nama tenaga pengajar, alamat pelajar ni, nombor telefon, email. Sekecil sangat kot cikgu tak nampak pengesahan. Saya memperakui segala maklumat dan jawapan yang diberikan adalah hasil kerja. Saya mengaku tiada unsur plagiat, meniru atau sebarang perbuatan curang. Jika saya didapati meniru atau terdapat persamaan mana-mana jawapan rakat institusi sama pada saya bersedia untuk menerima tindakan sewajarnya. Okey, kalau cikgu nak benda ni berlangsung dalam jawatan kuasa akademik, yang ni kita kena pastikan budak isi, tangkap gambar ataupun hantar ke email apa sahaja yang medium yang cikgu boleh terima benda ni. Sekiranya apabila cikgu tanda kertas soalan nanti, skrip jawapan nanti, sekiranya berlaku permasalahan peniruan apa saja, benda ni kita boleh pakai bawa masuk dalam jawatan kuasa akademik sebab ini budak dah sign. So sebelum setiap kali cikgu nak buat PBK, cikgu kena hantar benda ni, bagi budak jawab. Alright, and then hantar balik kat cikgu, saya nak benda ni berekod. Sebab apa? Kalau ada kes, benda ni ada dekat kita. Okay, simpan dulu kat cikgu. Bila ada kes, baru kita timbulkan benda ni sebagai isu. Kalau tak ada, kita simpan sahajalah. Okay, boleh dekat tu. Okay, saya harap kita dah ada sampai pukul 4, 2 jam dah kita cakap, lebih kurang 2 jam. Okay, ada apa-apa nak kongsikan saya atau ada soalan sebelum kita tamatkan kita punya taklimat pada petang ni? Okay Wan, saya nak
cakap sikit. Cikgu Effendi. Ya, saya. Okey. Okey, bagi rakan-rakan SEM 1 DBM, saya rasa Muhammad Alif Najmi Zainuddin akan menimbul Alif Najmi Zainuddin. Zainuddin satu apa ni? 1 DBM, MPI 1. MPI 1, okey. Okey, dia ni status dia ni terawang-awang lagi ni. Status terawang. Ya, nak berhenti ke tak berhenti ke, macam mana pun tak tahu lagi. Alright. Nanti dia akan mempunyai masalah lah. PB dia buat tak? Tak buat. Tak buat langsung? Masih lagi dalam... Bibi saya pun tak buat. Okey, Cikgu Basir kata tak buat. Cikgu kelas dia siapa? Hazwani? PB saya pun tak buat juga. Matematik. Guru kelas dia Hazwani ke? Ya. Okey, cikgu kelas dia Hazwani tengah cuti bersalin sekarang ni. Mengikut daripada kaunselor kita, okey. Dalam proses dikaunselingkan dan telah diminta untuk beliau buat ataupun siapkan PB yang tertangguh. Okey. Tapi sampai sekarang belum ada sesuatu yang boleh diharapkan daripada dia. Okey, cikgu, dia punya latar belakang macam mana cikgu tahu tak? Latar belakang. Dia duduk Ikan Batu. Ikan Batu. Okey, bapa dia berpisah, pak dia kerja kilang. Okey. Ni. Mak Lepas tu dia ni budak yang bagus yang sebenarnya. Pegawai penyiasat. Tak apa, as long dia ada info. Okey. Mak dia bagus. Cuma dari segi duit belanja semua tak tahulah. Tak tahulah. Dia kata masalah apa tak tahu lagi lah. Tapi dia kata dah cukup dengan SKM tahap 3 dan SBM. Maklumat awal dapat macam tu lah. Maklumat saya dapat daripada Cikgu Fauzi. Cikgu Fauzi sebenarnya nak cuba pergi rumah dia. Dan dah minta alamat dan juga location lah untuk pergi tu. Jadi apa yang berlaku, dia cakap dengan Cikgu Fauzi, okey nanti saya pergi kan. Sampai ke sudah dia tak bagi location. Jadi Cikgu Fauzi pun tak dapat sampai ke rumah dia. Jadi dia beritahu pun dia nak berhentilah yang sebenarnya. Okey, tak apa. Nanti saya cuba rujuk kat Puan Nur Arfah sebab saya dapat report daripada pensyarah-pensyarah berkaitan dengan pelajar ni yang agak tak buat PB. Tengok macam mana Puan Nur Arfah bertindak lah sebab saya pun tak boleh nak pergi langgar bidang kuasa orang. Cuma saya boleh sampaikan sahajalah. Okey. Okey, Cikgu Wan. Saya rasa lebih baik rujuk kaunselor lah, Cikgu Fauzi. Dia lebih maklum tentang masalah dia. Okey, saya rujuk kepada Cikgu Fauzi lah. Saya habaq. Lepas tu kalau kata benda ni nak berhenti, buat isi borang. Siap-siap sebab kita nak meeting 28 hari bulan 9 ni kan. Kalau tak mau berhenti, buat tindakan sepatutnya lah. Alright, okey. Terima kasih Cikgu Fendi. Siapa lagi nak kongsi? Ada pertanyaan untuk penjelasan apa-apa? Kak. Ya. Boleh tak terang borang integriti tu? Borang integriti yang mana? Oh, Google Form tu ke? Yang tu tulis KB typing ya Kak? Sekejap. I masuk balik. I patah balik. Terima kasih Cikgu Cheng. Sekejap nak. Borang integriti. Saya keluar ke? Link tu, link. Saya nak balik, nak keluar ke Google Meet. Stop share. Saya dah settle lah yang tanda tangan borang integriti tu. Siap. Belakang tu dia tulis bertugas di KV Typing. Ubah lah. Adjust sendiri. Terkeluar pula dah. Saat-saat saya cari borang tu, saya buka siap-siap.
Okey, saya nak share screen. Okey, nampak tak share screen saya? Nampak. Saya berbesar Ustaz. Okey, sekarang ni saya disediakan oleh seorang kawan saya, semua petugas wajib ni. Okey, saya nak minta semua cikgu yang terlibat dengan PBK ni menandatangani akta rahsia rasmi dan akuan integriti yang ni sepatutnya kita isi dalam borang pink, tapi disebabkan oleh kita buat secara online, so kita buat secara Google Form sahaja. So semua pensyarah yang terlibat dengan PBK semester 1 dan semester 3 kena mengisi borang Google Form. Okey, Google Form inilah. So yang ni seperti biasa, tanda ya, next. Okey, isi maklumat diri, saya isi maklumat saya sajalah. Okey. Saya ada satu yang Cikgu Cheng suruh buat penjelasan tentang upload gambar tu kan Cikgu Cheng? Betul tak Cikgu Cheng? Bukan, dia tu kat belakang dia tulis KV typing. Oh. Saya tak edit kot. Okey, tak apa. Itu saja ke Cikgu Cheng? Okey, cikgu tak apa, nanti saya edit, nanti saya akan blast balik kat cikgu untuk kita Wan. Ya. Lepas tu yang nak saksi tu macam mana nak sign? Saksi tu ambil kawan siapa yang kata you pair dengan Megala. So Megala jawab untuk you, nanti you jawab untuk Megala. That means signature share lah. Signature dekat gambar lah. Okay. Saya rasa macam tak ada lah signature untuk saksi. Dia tulis nama dengan IC saja. Signature untuk orang yang jawab saja. Untuk orang yang jawab saja. Okey, saya isi untuk perhatian tuan-puan. Tang tanda tangan ni, cikgu tanda tangan kat kertas mana-mana, cikgu upload saja dah. Saya beres dah. Cikgu siap dah, alhamdulillah. Orang pandai memang macam tu. Saya tak ada gambar. Okey. Rajin. Bagus. Tak apa. Cikgu dah buat Google Form tu. Cikgu Cheng kata saya teredit di bahagian belakang berkaitan dengan KV typing. Nanti saya edit, saya share balik dengan cikgu-cikgu. Saya akan buat satu link untuk Telegram. Nanti saya buka dalam KV formal. Cikgu boleh masuk Telegram untuk PBK ni secara link. Boleh tak? Dan akta rasa rasmi pun saya akan kongsi di situ bila saya dah edit something yang kat belakang tu lah. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Alright. Boleh. Terima kasih. So, saya nak tamat dah taklimat saya petang ni. Okay, ada lagi last untuk persoalan 2 minit sebelum saya tamatkan. Kan? Ya, apa kau nak ambil masa nak tanya Ustaz nak boleh tak? Boleh. Untuk cikgu-cikgu yang mengajar SEM 1, satu DVM, MTK 1 ada masalah tak dengan 3 orang pelajar ni? Iaitu Putra Nur Syazril, Dakshish dan juga Muhammad Rafiq Aiman. Hampir separuh PB mereka tak hantar lagi. Jadi dah call lah secara personal lah dan juga call waris. Jadi pelajar-pelajar ni ramai yang bekerja lah. Betul. Okay, dan ada seorang pelajar tu waris tak dapat dihubungi. Nombor pun dah out of service lah. Betul. Okey, untuk mungkin cikgu lain tak ada masalah kot. Cikgu lain ada masalah. saja kot. Tak tahulah. Tak tahu. Okey, Saya pun sama, saya. Oh, sama. Okey, juga untuk saya. Juga untuk Cikgu Wong. Okay. Sama. Sama lah tu. Afizu dengan tu siapa? Fayat pun tak hantar juga. Okey. Hampir separuh lah. Okey. Cikgu Wan, Assalamualaikum. Saya ni tak boleh buka kamera ni. Oh, Puan. Okey, salam. Tak tahu pasal apa kamera dia ada isu sikit. Okey. Nak tanya sikit. Saya pun mungkin terlepas pandang lah kot. Kita punya kaunselor kenapa tak masuk dalam mesyuarat ni? Oh, saya tak jemput Puan. Sebab bila ada isu pelajar macam ni, macam mana kita nak dengan TPSA dengan KU hack? Saya jemput untuk yang pelibatan pelaksanaan tata cara sahaja Puan. Sebab sekarang ini sudah ada
tadi awak buat taklimat ni, maknanya Ya, nanti kita taklimat. buat. Saya tak Kita budak kita dah ada 62 orang je kan, yang 75 tu dah hilang, dah memang hilang dah. Ni 62 orang ni macam nak hilang lagi, ni nak jawab apa pula ni? KJ, KP nak kena jawab apa kat saya nak jawab apa kat atas tu. Saya tak boleh berhenti setakat guru mata pelajaran kata ada masalah, kemudian berhenti tang tu kita punya kaunselor dia tak tahu pun pasal budak-budak ni dah tinggal 2 minggu dan dikatakan sepatutnya kita tidak ada masalah dengan PB sebab kita ada masa yang panjang. Ya. Itu di antara dalam penataran semalam tu. Jadi kalau kita sudah ada isu 75 pelajar, kita tambah lagi pelajar 3, 4, 5 orang macam ni, nak jawab apa? Jadi kalau tuan-tuan ada jawapan, ada evidence, ada apa tak apa. Jadi sekarang ni berhenti kat guru mata pelajaran, setakat dah guru mata pelajaran sampai kepada ketua panit program, sampai kepada KJ dah sampai kepada TPA, dah sampai kepada TPA, dah sampai kepada saya, then you are safe. Tapi kalau sekarang ni baru saya tahu dan sekarang ni KJ pun baru tahu kat sini ataupun TPA pun tak tahu, TPA pun tak tahu apa cerita kita. Sekarang ni saya tanya kaunselor dulu. Kaunselor tahu ke tak tahu pasal budak 3 orang? Siapa boleh jawab? Sebab saya tak jemput Puan untuk Cikgu Fauzi hari ni sebab saya untuk pelaksanaan tata cara taklimat. Saya tak melibatkanlah Cikgu Fauzi. Ya, sebab kita tak ada masa. Saya faham kita dah hilang 1 minggu. Ya. Kita dah hilang 1 minggu dan sekarang ni kita nak ligan untuk 2 minggu ni untuk PB khas teori kan? 2 minggu untuk PB khas teori, 4 minggu untuk amali. Lepas tu kita ada lagi 2 minggu untuk penyelarasan PB bagi tahun 1 sahajalah. Untuk semester 3 kita tak ada penyelarasan PB lagi. 4 minggu bersemuka tu dia memang nak suruh kita optimumkan untuk amali. Maknanya apa-apa yang sepanjang masa yang dibagi panjang daripada hari tu, dia duk kata sama juga dengan SVM ni, kita kena uruskan. Jadi dia berhenti takat macam tu. Sekarang ni saya ni tak boleh tengok muka saya. Kalau nampak muka saya ni dah lah banyak benda lain yang masuk kat kepala ni. Tambah lagi berapa orang. Ni Puan. Puan guna laptop tadi ke? Puan tengok dekat kamera tu ada masking tape tak? Dah. Dah. Dia tak keluar. Saya pergi kat keluar, dia keluar special effect tu. Dia tak boleh juga keluar. Tak apa, nanti saya cari lain sebab tak sempat. Okey, kalau macam tu Puan, saya rasa nama-nama tu dah sampai kot kat Cikgu Fauzi kan, Kak Zahanim? Asal dah sebab hari tu cikgu Puan nak kelas cik. Okey. Cikgu Azim minta tak sebab saya dah suruh kamu semua hantar kan nama tu. Apa cikgu ni pun dah buat link dah kan? Cikgu Suhairi dah bagi link pelajar Punting Tegar dengan tak menyelesaikan BB kan? Dah isi dah. Yang itu dah lama dah sebenarnya. Maksudnya benda tu dah di bawah pengetahuan TPA lah dan juga kaunselor kan? Kaunselor dah tahu dah. Puan dah dimaklumkan kepada kaunselor. Cuma Puan Zahanim tanyalah kok dia seorang saja yang menghadapi masalah. Ya, saya tanya dulu, saya takut subjek sains saja Puan. Maksudnya yang tu dah Yelah, disampaikan. bila semua dah ada masalah yang sama, kita kena duduklah juga cari penyelesaian kepada budak-budak ni. Maknanya budak-budak ni mesti ada hitam putih. Dia mengatakan dia orang dah tak mau. Dan sekarang ni kita kena tukar minda budak-budak sedia ada SVM tu pula supaya macam tadi Cikgu Fendi sebut. Dia nak setakat 2 SVM dapat SKM. Kita bukan tawarkan sekolah SKM. Kita tawarkan diploma. Jadi bila budak-budak tu dah ada minda macam tu, saya pun jadi kita kena ubah yang tu lah. Itu maksud saya. Dan saya pun tak nak panjang. Ya pun dah penat dah ni dah 4.20. Nanti minggu depan kita nak kena buka pula kalau lah kata kita jatuh kepada fasa 2. Ini yang saya nak bagi tahu sekali ni, maklum sekali. Kalau kita jatuh kepada fasa 2, kita kena ambil budak-budak diploma ni termasuk yang harian masuk pada 3 hari bulan. Persediaan kita semua kena ada dan cikgu-cikgu pun nak kena bersedia, asrama pun nak kena bersedia sebab semua akan diasramakan. Jadi kalau ada budak-budak ni bermasalah dengan kita boleh tackle, tapi bila dia dengan waris, itu satu hal lagi lah yang tu. Sebab tu saya kalau lain kali kita buat mesyuarat ni biar, tapi saya tadi dia dah penat sangat sebab data terlampau banyak nak minta kan. Jadi dia minta balik, tak apalah yang tu. So cuma yang itulah maksud saya, kita ni bermasalah dengan pelajar. Dia kata dia boleh setakat
SVM saja. Jadi maknanya kita memang kena fikirkan cara mana untuk kita selesaikan masalah itu. Bagilah cadangan tuan-tuan yang dah lama di sini, yang dah tahu selok-belok pelajar, dah tahu selok-belok cikgu, macam mana kita nak selesaikan, especially the thinkers dekat SP1 ni, the thinkers are 50%, 52, 54, 48. These are the people who can think of a solution. Think of solutions how to overcome our problem. Ini kita punya very big obvious problem. Jadi macam mana nak selesaikan, datang jumpa saya, bawa cadangan cara nak selesaikan masalah pelajar-pelajar yang asyik semua tak mahu ni. Kalau ada, sebab sekarang ni memang nak kena fikirkan cara macam mana saya nak buat jawatan kuasa think tank. Belum kita nak buat jawatan kuasa pembukaan sekolah, nak buat juga ni minggu depan. Sebab kita mungkin kalau jatuh ke fasa 2 kita kena buka 3 hari bulan tu. Jadi cikgu-cikgu bersedialah itu yang saya cakap. Okey puan, saya nak ingat yang puan pesan tu lah yang berkaitan kita nak buat semakkan pengesanan evidence secara runcit. Itu yang puan pesan kat saya, suka ingatkan kepada puan tu. Ada puan nak ulas apa-apa tak? Puan? Oh. Puan? Puan Hajah Misya? Ada lagi tak bersama kita? Oh, dia dah tutup. Ada. Sorry. Saya off-kan. Ada insya-Allah. Hari tu puan pesan kat saya berkaitan dengan kita nak buat semakan evidence secara jalan talian tu kan, yang cikgu nak hantar evidence kepada puan yang kita bincang hari tu. Nampak muka. Right. Okey, nampak dah. Rosliza letak masking tape, saya sampai tak perasan ada masking tape itu je. Patut saya cari kat kamera tu, tak jumpa apa dia masalah laptop ni. Punya masking tape dia pun letak situ. Okey. Untuk mengelakkan tadi satu yang Cikgu Nazifah kata, sebab kita tahu SP1 tak berlaku benda-benda ni. Saya pun rasa cikgu-cikgu kita semua jenis yang berintegriti tak ada. Tapi supaya saya sendirilah menjalankan tugas dia, kita akan ambil secara random mana-mana skrip jawapan saya akan minta dan saya akan agihkan di kalangan G4. Untuk saya tengok skrip-skrip jawapan supaya kita cek setakat mana kerja buat itu dilaksanakan di SP1. Untuk saya tengok sendiri, mungkin untuk saya melihat apa aras kesukaran yang pelajar-pelajar kita hadapi. Jadi saya akan ambil secara random, maknanya daripada katalah you ada 30 skrip, mungkin Cikgu Suhairi ambil 10 berbeza, saya ambil 10 berbeza, maknanya cukup Puan Pah ambil 10 yang berbeza. Ataupun saya bagikan kepada mana-mana KJ nanti ataupun KJK kita pun tengah sibuk untuk saya tengok balik skrip-skrip jawapan pelajar. Jadi saya maklum awal ni tuan-tuan dan puan-puan, dan saya juga maklum awal, saya sudah saya kira saya dah berada di sini lebih daripada 62 hari dan saya nak masuk sampai 100 hari itu baru saya nak buat perubahan. Tak boleh, mungkin itu saya bukan nak buat perubahan tuan-tuan, saya nak betulkan yang biasakan dengan yang betul. Dan tuan-tuan dekat sini semuanya bagus-bagus belaka, semuanya jenis committed belaka, tapi mungkin ada setengah perkara yang boleh kita improvise. Jadi yang setengah kita boleh improvise dan kita nak tengok balik. Ada kerja-kerja macam saya kata tadi, mungkin kita nak tengok kita punya thinkers ni tadi 52, 54. Jadi sekarang ni saya bagi tahu, saya akan tengok skrip jawapan pelajar. Yang ni yang biasa kita buat dan ini yang biasa kita amalkan. Jadi saya akan tengok juga, bukan setakat siapa yang KJ ambil sahaja. KJ memang dia dah ambil 10, nanti saya tak nak ambil yang KJ dah semak tu, saya akan ambil yang KJ tak semak lagi. Jadi tinggallah kami bagilah, kalau ada 20 bagilah antara kami 3 nak tengok. Macam gitulah. Kelas pun random lah. Jangan sampai saya ada dengar markah ada, jawapan tak disimak. Evidence tak ada. Itu jangan berlaku, sebab saya faham insya-Allah you all semua adalah jenis yang berintegriti semua. Macam tadi kita buat kerja sangat cantik, yang itu pun saya ucapkan tahniah lah. Tadi sangat cantik dan sangat bagus kerja-kerja tuan-tuan. Jadi semuanya saya harap pun begitulah sama dari segi evidence. Okey, boleh yang ni saya bagi tahu awal. Okey, baik puan. Terima kasih.
Okey, ada lagi yang lain nak berkongsi bersama? Kalau kita dah ke hujung dah Puan, sekarang ni dah pukul 4.20. Wan, 1 minit Wan. Satu lagi, okey. Mengenai SPDPR kan, sebab kita berada dalam grup semua pesyarah-pesyarah untuk diploma aliran DVM. Jadi untuk pelaporan SPDPR bagi minggu ni dan minggu hadapan tu tak perlu dibuat pelaporan lah. Okay, untuk bulan 10 kita tak pasti lagi sama ada kita akan naik secara bersemuka ataupun tidak bagi kelas diploma ni. Nanti kita akan maklum kemudian untuk bulan 10. Jadi bermula minggu ni lah, sebenarnya bermula pada 19 bulan sehingga 30 bulan 9 ni kita tak perlu buat pelaporan untuk kelas diploma sahaja. Sekiranya ada pesyarah yang dua alam, diploma dia buat pelaporan, SPM pun dia buat pelaporan, bermakna dia hanya buat pelaporan untuk SPM sahaja. Baik. Okey, terima kasih ya. Okey, baik Cikgu Rizal. Okey, yang lain saya buka dalam masa seminit lagi. Sekiranya ada apa-apa yang kita nak kongsi bersama sebelum saya tamatkan pada jam 4.27 sekarang. Kalau tak ada apa-apa, saya tamatkan di sini. Okey, saya akan sediakan satu link nanti untuk Telegram untuk tuan-puan masuk yang melaksanakan PBK sahaja supaya kita boleh kongsi maklumat dan bual bicara ataupun apa saja perkongsian nak tanya dalam grup tersebut. Saya akan sediakan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan hantar balik borang aku janji ataupun akta rahsia rasmi untuk tuan-puan sign sebagai pembuktian integriti melaksanakan PBK. Dan yang ketiga, terakhir dari saya, selamatlah melaksanakan PBK pada 27 hari bulan nanti. Sekiranya ada masalah atau pertanyaan tuan-puan nak tanya saya terbuka untuk kita kongsi maklumat bersama. Okey, sekian daripada saya sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita tamat ya tuan-puan. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Terima kasih semua. Saya juga minta Cikgu Ustaz Salih untuk buat jadual waktu KJ-KJ. Nanti tolong dibincang balik dengan dia. Nanti kita tengok macam mana jadual waktu untuk bersemuka. Ya. Okay, thank you. Baik, terima kasih Puan. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum.